Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah penonton, tepat jam 8 pagi seperti biasa anda bersiaran bersama kami dalam Samat Pagi Malaysia untuk hari ini bagi edisi hari Isnin 25 Mac 2024 bersamaan dengan 14 Ramadan 1445 Hijrah bersama saya Munawar Azmi dan saya Syafiqah Ishak, pastinya di saluran berita MyTV 123. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga di TV1. Hari ini meriah sebenarnya Munawar sebab di Wisma Berita ini di foyernya ada Festa Raya 2024. Jadi kita akan berlintas lantur sebentar sahaja lagi. Tetapi hari ini juga ada terdapat pelbagai pengisian yang sangat bermanfaat untuk anda. Jadi kita mulakan terlebih dahulu di mana Malaysia komited untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. Jadi telah pun dinyatakan semalam oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, di mana perkara ini dibuktikan dengan komitmen kerajaan yang mengutip kira-kira 100 juta dalam bentuk barangan makanan untuk disalurkan ke Gaza. Dan turut dinyatakan adalah kerjasama bersama dengan kerajaan Mesir, iaitu barangan bantuan makanan akan dibeli di Mesir dan dimasukkan ke dalam kontena sebelum dihantar ke Rafah untuk diagihkan kepada penduduk di sana, dan bantuan daripada kerajaan Mesir untuk menghantar bantuan ini secara kerajaan kepada kerajaan G2G. Dan seterusnya masih lagi isu berkaitan dengan Palestin, iaitu bagaimana negara kita kecewa dengan resolusi yang telah dicapai untuk gencatan senjata, iaitu Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hassan meluahkan rasa kesal dan kecewa berhubung kegagalan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk mencapai resolusi gencatan senjata Palestin ke-9 2 hari yang lalu. Beliau menyatakan bahawa resolusi yang dicadangkan oleh Amerika Syarikat itu gagal berikutan tidak mendapat sokongan daripada beberapa negara termasuk Rusia dan China yang tidak berpuas hati dengan kenyataan cadangan tersebut yang disifatkan tidak menyeluruh dan berat sebelah. Ya, antaranya juga menggelakkan Hamas sebagai pengganas selain tidak menyatakan cadangan membawa pulang rakyat Palestin ke kampung halaman, serta tidak menyatakan pembebasan lebih 8,000 tebusan rakyat Palestin oleh Israel seperti cadangan pembebasan tebusan rakyat Israel. Okey, kita beralih pula kepada situasi cuaca panas sekarang ini Munawar. Jadi ini merupakan titik-titik panas yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau kita boleh lihat di sini, di kawasan kuning inilah tahap 1 untuk berjaga-jaga di kawasan Semenanjung, seperti mana dinyatakan di sini, seperti di Gua Musang, Kubang Pasu, Padang Terap, Pokok Sena dan juga ada beberapa kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Okey, kalau kita boleh saksikan peta di Semenanjung Malaysia ini, terdapat dua kawasan di Semenanjung Malaysia berada pada tahap 2, iaitu gelombang haba, iaitu di Perlis dan juga Hulu Perak. Jadi kita diingatkan untuk tidak menjalankan aktiviti-aktiviti luar, khususnya dalam bulan Ramadan ini, untuk memakai perlindungan sekiranya kita perlu berada di luar ataupun berada untuk melakukan pekerjaan ataupun aktiviti-aktiviti yang lain. Dan rentetan daripada suhu yang berterusan mencatatkan suhu yang tinggi pada ketika ini, Sungai Golok pada ketika ini kering, dan sepastinya kawalan sepadan Malaysia Thailand diperketatkan. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang cuba menyeberang sempadan secara haram. Beliau berkata penduduk, khususnya mereka yang tinggal di sepanjang Sungai Golok, Rantau Panjang, Pasir Mas, perlu menggunakan laluan yang sah untuk masuk ke negara jiran. Ya, ini pula berkaitan dengan penyakit TB, di mana kematian akibat TB meningkat tahun lepas. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, kematian akibat TB direkodkan tahun lepas meningkat 2% atau 51 kes berbanding 2022. Jadi ini berikutan kenyataan semalam bersempena dengan Hari TB Sedunia, di mana sebanyak 26,781 kes penyakit berkenaan dilaporkan pada tahun lepas dengan peningkatan sebanyak 1,390 atau 5.47% berbanding 25,391 kes sepanjang tempoh sama tahun sebelumnya. Sedikit mengenai ini juga perlu diambil kira dan juga perlu ambil maklum kepada ibu bapa dan juga para pendidik, khususnya di mana konten pelajar tanpa kebenaran ibu bapa penjaga akan dipadam. Ini tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Cheng semalam mengatakan menerusi SKMM atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerjasama dengan platform media sosial untuk menurunkan kandungan yang mempamerkan pelajar sekolah sekiranya menerima aduan, dan satu garis panduan telah pun dikeluarkan sebenarnya oleh Kementerian Pendidikan pada 2017 berhubung nilai dan etika penggunaan media sosial oleh guru dan murid. Dan ini
merupakan antara perhatian kita bersama, khususnya dalam kita menjadi pengguna media sosial yang bertanggungjawab. Ada perkara yang perlu kita ketahui, yang kita batasi, khususnya tidak melibatkan ialah penggunaan wajah ataupun video melibatkan kanak-kanak tanpa kebenaran daripada ibu bapa mereka. Dan sudah pasti kita juga ingin ingatkan kepada anda semua dalam situasi semasa sekarang ini ialah untuk kita berjaga-jaga, khususnya situasi cuaca panas ini. Dan kita lihat juga bagaimana peranan daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM pada ketika ini bersedia untuk memberikan kerjasama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya terdapat keperluan berikutan fenomena cuaca panas dan kurang hujan pada ketika ini di seluruh negara. Ya, jadi antara topik menarik hari ini pastinya berkaitan dengan TVET bagi melahirkan lagi perantis ataupun graduan yang berkemahiran tinggi dan juga kita pastinya untuk topik pertama nanti kita nak berbicara berkenaan ekonomi biru. Selalu kita dengar ekonomi hijau, tapi kali ini kita berbicara berkenaan ekonomi biru, bagaimana ianya memberi impak kepada ekonomi negara dan juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Jadi semuanya sebentar saja lagi, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia. Tular kononnya jika salah seorang penama kumpulan wang simpanan pekerja KWSP meninggal dunia, secara automatik penama lain dalam senarai sama dibatalkan. Dan jika anda hanya menamakan seorang penama dan individu itu meninggal dunia lebih awal, wang dalam akaun KWSP akan diserah kepada amanah raya meski pemilik akaun masih hidup. Sebaik dana dipegang badan itu, waris hanya boleh menerimanya selepas melalui proses rumit. Ini termasuk terpaksa buat tuntutan di Majlis Agama, Pejabat Tanah dan Mahkamah. Jika ada kabel dengan KWSP, pemohon boleh memperoleh wang berkenaan dalam tempoh 2 ke 3 tahun. Tempoh lebih lama diperlukan jika tiada kenalan yang dapat membantu. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Perkara itu ada dijelaskan portal sebenarnya.my yang memetik kenyataan KWSP. Menurut KWSP, berita palsu serupa pernah tular pada 2016 dan kini ia dikitar semula. Realitinya, hanya bahagian penama meninggal dunia sahaja yang terbatal. Simpanan yang tak dituntut masih di KWSP. Sekiranya pemilik akaun atau si mati mencapai usia 100 tahun, wang dalam akaun akan dipindahkan ke pendaftar wang tidak dituntut. Bagi mengelak kesulitan kemudian hari, para pencarum dinasihat mengemaskini maklumat penamaan. Dan paling penting, tak mudah percaya dengan berita yang dikongsi di media sosial. Pada masa sama, tidak meneruskan rantaian penyebaran dengan berkongsi maklumat itu dengan orang lain. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, itu antara pemahaman kita berkenaan dengan biar betul. Dan sekarang ini kita nak beralih kepada pakej Marhaban Ya Ramadan. Ya, jadi kalau kita tengok tadi biar betul, tak pasti jangan kongsi. Jadi kita kena menjaga emosi apabila kita membaca berita-berita yang tular di media sosial. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita menjaga emosi? Ini yang akan dibicarakan untuk segmen kita seterusnya, Iaitu Marhaban Ya Ramadan. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang bermaksud, tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada Aku. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita bahawa matlamat Allah ciptakan jin dan manusia itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Justru itu, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kewajipan kepada kita di bulan Ramadan adalah berpuasa. Justru itu, puasa adalah salah satu ibadah yang mesti kita tunaikan sebagai umat Islam bersempena datangnya Ramadan kita pada tahun ini. Namun begitu,
itu dalam beribadah kita perlu istiqamah, berterusan, tidak sekadar terhenti pada masa dan waktu ketika tertentu sahaja, tetapi berterusan sepanjang masa dan ketika. Begitu juga dengan Ramadan kita pada kali ini. Kita beribadah di sepanjang bulan Ramadan, istiqamah daripada awal bulan sehingga ke penghujung bulan. Jangan sekadar bersemangat di minggu pertama saja dalam beribadah, tetapi sehingga ke hujung bulan. Dan seterusnya, apabila kita keluar daripada Ramadan, kita terus istiqamah beribadah juga pada bulan-bulan yang lain. Walaupun tidaklah puasa wajib sebulan itu ada pada bulan yang lain, tetapi kita boleh berpuasa sunat di bulan yang lain, kita boleh juga bersembahyang malam di bulan yang lain, kita tetap juga boleh bersedekah di bulan-bulan yang lain. Ini yang ulama pesan kepada kita supaya kita tidak hanya menjadi hamba kepada Ramadan, tetapi kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba Allah, dia tidak beribadah sekadar bermusim, tetapi dia beribadah istiqamah sepanjang masa dan ketika selagi mana hayat di kandung badan, sehinggalah dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu masa yang ditentukan oleh Allah nanti. Kita perlu istiqamah dalam beribadah. Namun, daripada dimensi mana yang perlu kita istiqamah? Dalam dimensi lisan kita, hati kita dan juga perbuatan kita. Istiqamah dalam menjaga hati kita daripada mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang mazmumah. Istiqamah menjaga lisan kita daripada memperkatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang keji. Dan istiqamah di sudut perbuatan kita supaya kita sentiasa melakukan perbuatan yang baik sahaja di bulan Ramadan yang mulia ini. Ingat, buat lakukan perbuatan yang baik saja di bulan yang mulia ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton, di tengah-tengah cabaran peringkat global, pastinya isu kecukupan makanan sentiasa menjadi perhatian oleh pihak kerajaan. Bagaimana usaha untuk kita meningkatkan pelbagai kapasiti dan juga potensi yang ada dalam negara untuk kita memastikan isu keterjaminan makanan ini sentiasa menjadi perkara yang dekat dan juga dapat disantuni oleh pihak kerajaan. Dan hari ini kita nak berbicara berkenaan ekonomi biru, bagaimana potensi aquakultur dalam keterjaminan makanan negara. Jadi hari ini saya sangat besar hati bersama dengan dua orang tetamu pada pagi ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Prof. Datuk, berjumpa lagi, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga kita turut bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin Abdullah, Pengarah Institut Aquakultur Tropika dan Perikanan Aquatrop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, topik yang sangat penting untuk kita sampaikan. Kalau sebelum ini kita sering kali mewar-warkan kepada masyarakat berkenaan ekonomi hijau, tapi kali ini ekonomi biru, satu terma yang mungkin kita perlu perhalusi dan kita berikan pencerahan kepada masyarakat dan perkaitannya dengan UMT sendiri, Prof. Datuk. Jadi apa antara usaha sama keterlibatan yang telah dilaksanakan untuk menjayakan ekonomi biru? Okey, terima kasih kepada RTM kerana membenarkan kita mengerti program RTM pada pagi ini. Okey, bercakap mengenai ekonomi biru ni, sebenarnya ianya memang berkait rapat dengan niche ataupun niche area UMT lah, sebagai universiti terfokus di Malaysia ini, yang mana perkara yang berkaitan secara terus adalah meliputi keterjaminan makanan, food security, iaitu dalam bidang perikanan dan aquakultur, maritime transport contohnya, climate change dan juga renewable energy contohnya. Itu adalah bidang-bidang yang sangat yang biasa dalam ekonomi biru dan memang berkait rapat dengan UMT. Dan pada pagi ini kita sebenarnya untuk mengupas secara detail mengenai bagaimana peranan UMT dalam keterlibatan dalam UMT dalam keterjaminan makanan, khususnya dalam bidang aquakultur dan juga perikanan ikan. Kan? Jadi secara maklum, sektor perikanan di Malaysia ini merupakan satu sektor yang sangat penting, terutamanya dalam pembekalan protein, selain daripada ayam dan juga haiwan-haiwan lain. Jadi di Malaysia ini sekarang ini statusnya 30% daripada hasil itu daripada aquakultur,
yang terdiri daripada 600,000 metrik tan yang bernilai lebih kurang 4 bilion ringgit Malaysia. Manakala perikanan tangkapan kita masih lagi dalam peringkat 69% sebenarnya, iaitu 1.3 juta metrik tan dan juga bernilai 14 bilion ringgit Malaysia, yang selebihnya 1% adalah daripada perikanan daratan. Kan? Jadi pentingnya bagaimana sektor perikanan ini dalam menjamin kedaya makanan kita adalah pertamanya kita berusaha untuk meningkatkan sektor aquaculture ini menyumbang kepada 40% hingga 50% supaya mengurangkan tekanan kepada perikanan tangkapan yang sekarang ini di peringkat 69% lagi. Jadi kalau kita berjaya mengurangkan tekanan kepada perikanan tangkapan itu, maksudnya peningkatan hasil daripada perikanan aquaculture itu adalah sangat penting untuk kita mencapai, sebab di Malaysia ini sekarang ini tahap penggunaan atau pemakanan perikanan adalah 55%, 55 kilo per kapita. Maksudnya rakyat Malaysia dia banyak makan ikan lah, kan. Jadi saya rasa itu perkara yang penting, sesuai dengan selari dengan SDGs, Sustainable Development Goal, yang mana dalam usaha untuk kita memastikan kelestarian perikanan ini, untuk mengelakkan kepupusan makanan perikanan ini dalam tahun 2048 contohnya, dan kita berusaha keras untuk meningkatkan hasil daripada perikanan aquaculture ini, kan, supaya ianya mengurangkan tekanan dan seterusnya mengelak daripada kepupusan hasil tangkapan laut di masa akan itu. Jadi itu adalah pentinglah untuk kita peranan UMT insya-Allah dalam menangani masalah ini. Okey, apa yang ditekankan oleh Prof Datuk tadi adalah untuk kita memberi perhatian bagaimana usaha untuk kita meningkatkan perikanan ataupun sumber aquaculture ini melebihi 60% dan juga kita mengurangkan kebergantungan kepada sektor perikanan tangkapan. Jadi apa antara inovasi dan juga penyelidikan yang dilaksanakan oleh UMT untuk memperkasakan sektor aquaculture ini? Terima kasih. Di UMT kita ada sebuah institut penyelidikan yang kita namakan sebagai Institut Aquaculture, Tropical dan Fishery ataupun Aquatrop, Institut Aquaculture, Tropika dan Perikanan. Dan di Aquatrop kebanyakan aktiviti penyelidikan yang kita lakukan jatuh kepada 4 komponen ataupun 4 program penyelidikan yang ada di Aquatrop. Yang pertama adalah kepada kelestarian sumber. Aktiviti penyelidikan yang kita buat di sini melibatkan contohnya pelepasan benih. Kita banyak melakukan pelepasan benih ketam, pelepasan benih udang galah di perairan, contohnya di Johor, di Terengganu, melepaskan benih udang galah, melepaskan benih ketam dan udang harimau. Program yang kedua adalah untuk penghasilan baka benih yang berkualiti tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan pengeluaran aquaculture itu menghasilkan pengeluaran yang tinggi, kadar kematian yang rendah dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiganya adalah program penyelidikan berkaitan dengan teknologi hijau untuk menghasilkan teknologi ternakan yang kelestarian mesra alam dan sebagainya, tidak membuat pencemaran kepada alam semula jadi. Dan akhir sekali adalah program penyelidikan berkaitan dengan kesihatan organisma dan jaminan kualiti makanan. Dan kita ada projek yang khusus berkaitan dengan pembangunan menghasilkan protein alternatif, sebab salah satu sebab utama industri aquaculture sekarang, masalah utama dalam industri aquaculture sekarang ini adalah kos yang meningkat. Terutama sekali kos pengeluaran. Kos pengeluaran ini datang daripada kos makanan ikan. Dan kos makanan ikan dalam sekitar 60% ke 70% adalah datang daripada kos makanan. Jadi usaha kita di Aquatrop di UMT adalah untuk menghasilkan
protein alternatif daripada black soldier fly, daripada sisa buangan udang harimau, daripada mikroalgae yang kita hasilkan untuk menghasilkan protein alternatif. Sebab sekarang ni kita banyak bergantung kepada fish meal yang kita import daripada luar dan harganya pun agak mahal, dalam RM7 ke RM7.50 sekilo. Dan kalau kita ada sumber fish meal sendiri daripada serangga black soldier fly contohnya ataupun sisa buangan udang, kita boleh mengurangkan kos itu sampai ke RM6 sekilo. Okey, Datuk, kita ingin mengurangkan kebergantungan kepada sumber-sumber import. Pasti kita melihat kepada potensi dalam negara kita yang boleh kita bangunkan antaranya melalui sumber aquacultur ini. Jadi Doktor, apa antara cabaran utama untuk kita memperkasakan sektor aquacultur ini? Kalau kita bercakap berkenaan sektor aquacultur ini, pastinya tidak lari daripada risiko penyakit kepada ternakan yang boleh membawa kerugian. Dan juga bagaimana untuk kita menerapkan segala teknologi yang ada daripada UMT ini kepada masyarakat secara keseluruhan, Datuk. Okey, itulah sebenarnya apa yang telah dinyatakan oleh Proequan. Tadi itu adalah perkara yang sedang berlaku di UMT lah. Yang dalam usaha kita untuk menangani masalah harga makanan, feed meal yang sangat mahal, menyebabkan secara langsungnya dia akan memberi side effect kepada harga produk daripada aquaculture sendiri lah. So mahal di pasaran dan sebagainya. Jadi dengan kita berjayakan mengeluarkan protein alternatif dalam ramuan untuk membuat feed meal itu, kita berharapkan ini dapat menurunkan harga produk aquaculture di pasaran. Kan itu adalah salah satu objektif utamalah untuk kita ni. Dan cabaran-cabaran yang lainnya adalah kita sedia maklum bahawa setiap perikanan aquaculture itu melibatkan dipanggil perikanan terkawal. Yang mana kalau ikan tu dalam sangkar misalnya, ikan dalam kolam ataupun dalam tangki di belakang rumah contohnya, ianya terdedah kepada cabaran-cabaran yang di luar kawalan kita. Contohnya perubahan cuaca contohnya kan. Jadi dia menyebabkan sama ada dia menyebabkan kematian secara masif, secara banyak kan, ataupun daripada segi dia mempengaruhi daripada segi produktiviti penghasilan sektor ini sendirilah secara umum menyeluruh. Tapi apa yang telah dilakukan oleh UMT dalam dekad ini adalah untuk kita menghasilkan satu dipanggil itu broodstock, iaitu dipanggil broodstock ini adalah pusat pengadaan induk. Induk-induk yang mempunyai resilient, ketahanan penyakit yang sangat tinggi untuk mengatasi masalah-masalah inilah. Ianya dapat dikurangkan daripada segi mortaliti, kematian dalam sektor aquaculture inilah, dan secara tak langsungnya meningkatkan penghasilan. Jadi itu merupakan satu cabaran yang memang kita akui sangat mencabar. Tapi di UMT ini kita kekuatan penyelidikan yang ada ini, saya jangkakan dia dapat mengatasi masalah ini secara teknikal. Itu sangat pentinglah daripada segi kajian-kajian molekular biologi kan, yang dapat meningkatkan resilience sumber yang kita hasilkan, induk-induk contohnya lah. Sebab daripada induk yang sihat yang tanpa penyakit, dia akan menghasilkan offspring, anak-anak ataupun rega-rega yang lebih tahan penyakit dan sebagainya. Itu adalah konsep asas kita lakukan di sini. Okey, baik, itu antara manfaat daripada inovasi dan juga teknologi yang dilaksanakan. Jadi Prof sendiri bagaimana terlibat di lapangan? Ialah bagaimana untuk kita menjadikan teknologi tersebut bukan sekadar teknologi berdasarkan pendidikan semata-mata, tapi namun apa yang utama adalah untuk kita implementasikan kepada masyarakat secara keseluruhan di seluruh negara. Di Aquatrop rata-ratanya penyelidik kita memang berdamping begitu rapat dengan golongan sasa kita. Baru-baru ini kita ada sebagai contoh kita ada satu projek di bawah Dr. Azman contohnya kan, di mana kita telah memindahkan ilmu ternakan udang laut ataupun udang marin menggunakan sistem ternakan tangki contohnya kan. Dan sistem ini lebih mesra, maksudnya
pencemarannya lebih terkawal dan hasil yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbandingkan dengan sistem tradisional yang kita biasa ternak udang dalam kolam contohnya kan. Dan sistem ternakan dalam tangki ini yang kita telah perkenalkan sejak 2-3 tahun yang lepas, mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada pengusaha dan peternak tempatan. Kita juga telah berusaha juga melakukan banyak seperti yang saya nyatakan di awal tadi, pelepasan benih. Tujuannya adalah untuk melepas benih dan untuk meningkatkan populasi semula jadi, sumber semula jadi perikanan, contohnya sumber ketam, sumber udang galah, dan ini insya-Allah boleh membantu meningkatkan sumber pendapatan dan hasil tangkapan nelayan pesisir pantai, insya-Allah. Okey, itu antara perhatian kita berkenaan dengan ekonomi biru dan juga bagaimana peranan daripada UMP sendiri untuk menjalankan inovasi dan juga penyidikan bagi memperkasakan sektor akuakultur negara, khususnya bagaimana kita memberi perhatian terhadap isu keterjaminan makanan. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan juga Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin, Pengarah Institut Akuakultur Tropika dan Perikanan Aquatrop, atas kesempatan pada pagi ini kita berkongsi kepada penonton berkenaan topik ekonomi biru, potensi akuakultur dalam keterjaminan makanan. Dan sepastinya penonton, selepas ini banyak lagi yang akan kami bawakan kepada anda, khususnya rakan kita Syafiqah selepas ini akan berkongsi kepada kita berkenaan apa yang menarik dalam SPM sana sini, dan pastinya antara topik yang akan menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan fenomena cuaca panas di seluruh negara pada ketika ini. Dan pasti Syafiqah sudah pun bersedia. Silakan Syafiqah. Terima kasih Munawar. Jadi untuk SPM sana sini ada beberapa berita ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Kita mulakan terlebih dengan berita tersebut, iaitu berkenaan dengan iHub Pendidikan Global. 250,000 pelajar antarabangsa disasar melanjutkan pelajaran di negara ini menjelang 2030, sekaligus menjadikan Malaysia hub pendidikan global. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mustafa Sackmood optimis sasaran itu mampu dicapai berdasarkan jumlah pelajar antarabangsa yang mencecah 131,000 orang tahun ini. Jelasnya, IPT di negara ini menunjukkan prestasi cukup membanggakan apabila tersenarai dalam kedudukan terbaik Quarterly Segment World University Ranking 2023. Ini pula berkaitan dengan status cuaca panas tahap 2 telah dikeluarkan oleh Malaysia di 9 kawasan di 3 negeri. Kawasan terlibat ialah di Perlis, Pokok Sena, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik Baling dan Kota Star di Kedah. Manakala di Perak melibatkan kawasan di Hulu Perak. Pada masa sama terdapat 4 kawasan di Semenanjung berada pada tahap 1. Ia meliputi Langkawi, Kuala Muda dan Pendang di Kedah dan Kuala Kangsar dan Kinta di Perak. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan menyampaikan sumbangan hari raya kepada 437 penduduk di Hulu Selangor. Setiap seorang menerima RM500. Mereka terdiri daripada 152 asnaf fakir, 195 asnaf miskin dan 90 orang saudara baharu dari daerah berkenaan. Baginda turut berkenan merasmikan Masjid Kampung Melayu Rasa Hulu Selangor. Itu antara SPM sana sini yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Seterusnya kita nak ke cerita pagi Sabah. Ini pula berkaitan dengan jelajah Ramadan yang sudah pun tiba di Sabah. Jadi terus saja bersama dengan rakan kita di sana. Silakan Mek Nina. Baik, terima kasih Munawar dan Syafiqah. Buat julung kalinya di mana konvoi jelajah Ramadan RTM Sabah akan menjelajah sejauh 1,183 km ke beberapa daerah untuk menyantuni golongan yang memerlukan di negeri ini. Dan dijangkakan juga lebih 500 orang terdiri daripada golongan asnaf, anak yatim, warga emas dan juga ibu tunggal akan menerima sumbangan yang akan disampaikan sepanjang jelajah Ramadan ini yang turut disumbangkan oleh rakan strategik. Jadi bersama dengan saya ketika ini pengusaha stesen minyak Petron Encik Ariel Roscoe, penaja utama jelajah Ramadan pada kali ini. Baik, terima kasih Encik Roscoe Ariel kerana sudi bersama dengan kita. Dan mengapa sebenarnya anda berminat untuk menyertai program jelajah Ramadan 2024 ini?
stesen minyak petrol ni, kami ni sangat proaktif untuk meraihkan semua jenis perayaan yang ada di Sabah. Tapi kami ambil peluang ni untuk jelajah Ramadan ni kan. Kami ambil peluang ni untuk memberi sedikit sumbangan kepada semua lapisan masyarakat di Sabah, terutamanya yang memerlukanlah during bulan Ramadan ni. Okey, baik. Apakah barangan ataupun promosi ataupun aktiviti yang boleh didapati di stesen minyak anda ini? Di sini ada banyak aktiviti. Contohlah macam hari Isnin ni kan, kami ada aktiviti, kami boleh tolong customer mengutip sampah dari kenderaan, windscreen cleaning dengan mengilat tayar. Tapi kalau macam hari Rabu dan hari Jumaat, untuk bulan Ramadan ni sebelah petang, kami sediakan makanan ringan, minuman ringan dan kurma lah untuk mereka yang berbuka puasa. Terima kasih sekali lagi Encik Adil kerana sudi bersama dengan kita untuk pagi ini, sebab juga menjadi salah satu daripada penyumbang ataupun penaja utama kepada jelajah Ramadan pada kali ini. Dan juga di mana selepas ini konvoi akan bergerak ke dua lokasi, iaitu Madrasah Darul Hadis Sabah di Putatan dan Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut untuk aktiviti hari ini, iaitu menyantuni penghuni dan seterusnya menyerahkan sumbangan daripada rakan strategik yang terlibat sama dan secara menyeluruh bersama dengan jelajah Ramadan RTM Sabah. Dan sebelum konvoi akan seterusnya meneruskan perjalanan ataupun jelajah ke daerah Keningau. Dan sebelum ini juga kita difahamkan bahawa jelajah Ramadan peringkat Ibu Pejabat juga turut dilancarkan di Kuala Berang, Terengganu pada 10 Mac yang lalu, dan turut juga melibatkan penyertaan daripada 34 stesen radio RTM seluruh negara yang akan juga dijangka berakhir di Johor pada 30 Mac 2024 nanti. Dan kita mengharapkan bagi jelajah Ramadan edisi Sabah ini akan berjalan dengan lancar dengan perjalanan ke beberapa daerah yang kita akan ikut sehingga ke Keningau, dan juga nanti beberapa lagi laporan akan kita serahkan kepada anda untuk diikuti. Jadi sekian dulu laporan daripada saya untuk Cerita Pagi Sabah pada kali ini. Magdalena Lepol, RTM, kembali kepada Munawar dan juga Syafiqah. Silakan. Baik, terima kasih Madalina untuk Cerita Pagi Sabah. Jadi jelajah Ramadan telah pun tiba di Sabah. Jadi kepada anda yang berada di kawasan Bahari Periaran, bolehlah bersama-sama dengan skuad jelajah Ramadan RTM 2024. Seperti biasa, hari Isnin kita akan berikan tumpuan kepada pendidikan, dan hari ini tumpuan pastinya diberikan berkaitan dengan TVET. Bagaimana TVET ingin melahirkan pelantis atau para pelajar yang berkemahiran tinggi. Tapi sebelum itu, sama-sama kita saksikan teaser ini. Dasar TVET ataupun Dasar Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional Negara akan dilancarkan pada Jun ini, mempunyai matlamat penting bagi menyediakan tenaga kerja berketerampilan untuk keluaran pasaran tenaga negara dalam bidang teknologi baru. Jadi ini yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu hari ini. Saya kenalkan terlebih dahulu di studio bersama dengan Teknologi Zuliah binti Darsung, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya semakin hari semakin orang ramai pun telah faham apakah itu sebenarnya TVET dan juga keluar daripada kepompong asal, keluar daripada kemahiran yang biasa seperti menjahit, estetik dan juga spa. Kini kita lihat kepada perkara-perkara ataupun bidang yang lebih berteknologi tinggi, lebih berkemahiran tinggi. Jadi mungkin bagaimana sebenarnya JPK melihat kepada dasar TVET yang bakal dilancarkan ini sebentar nanti? Okey, terima kasih Syafiqah. Jadi ingin saya kenalkanlah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dia merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia Kesuma yang telah dipertanggungjawabkan dalam pemerkasaan dasar dan polisi TVET negara. Jadi JPK ini telah mengenal pastilah pengeluaran kursus TVET yang berteknologi tinggi lah. Terutamanya daripada dasar-dasar dan juga polisi negara lah. Jadi kita ada dasar berkaitan dengan revolusi, IR
4.0 lah. Revolusi Industri 4.0 dan juga yang terbaru berkaitan dengan Pelan Induk Perindustrian baru lah 2030 National Industrial Master Plan 2030 di mana di dalam dasar-dasar tersebut menekankan tentang keperluan perlunya ada tenaga mahir dalam bidang-bidang berkemahiran tinggi. Jadi apa yang kita kena pasti adalah bidang-bidang berkaitan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence dalam bidang-bidang berkaitan dengan solar, kenderaan elektrik, elektronik dan juga bidang-bidang berkaitan dengan kita panggil kenderaan elektrik, electric vehicle dan juga hidrogen. Jadi ini kan bidang-bidang berteknologi ini ada sejajar dengan apa yang disebutkan oleh Syafiqah tadi berkaitan dengan dasar TVET negara. Dasar pendidikan TVET negara yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada Jun 2023 ini, iaitu oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi lah, yang mana memfokuskan kepada tenaga kerja berketerampilan untuk keperluan pasaran tenaga negara dalam bidang teknologi baharu. Jadi pentingnya lah bidang-bidang berkaitan dengan teknologi baru ni, bidang-bidang seperti disebutkan artificial intelligence. Kerana menurut kajian daripada PricewaterhouseCoopers menganggap bahawa AI boleh menyumbang sehingga US American dollar 15.7 trilion kepada ekonomi global menjelang 2030. Jadi potensi ekonomi yang besar itu mampu mengukuhkan keperluan dalam memaksimumkan penggunaan teknologi itu terutama untuk bidang ekonomi lah. Jadi kalau kita lihat juga kajian yang dibuat oleh pihak UNESCO pula memaklumkan bahawa AI ini memang digunakan dalam latihan kemahiran terutamanya di negara-negara maju, tetapi di sebelah Asia terutamanya di Malaysia ni memang sangat berkurangan. Jadi sebab itu kita kena memanfaatkan teknologi AI ini dalam bidang latihan kemahiran juga supaya kita juga boleh setanding dengan negara-negara maju di masa hadapan. Kalau berdasarkan data yang dikongsikan oleh teknologi tadinya data-data global. Kalau di Malaysia sendiri bagaimana sebenarnya JPK mendapatkan input keperluan dan juga prospek daripada industri sendiri? Okey, jadi kalau berkaitan dengan maksud dia keperluan daripada industri itu berkaitan dengan latihan kemahiran terutamanya fokus kepada latihan yang diperlukan oleh pihak industri. Jadi kita mendapatkannya, kita di JPK ni kita adalah termaktub. Maksud dia kita punya penumbuhan adalah melalui Akta Nasdaq. Di mana akta berkaitan dengan pembangunan latihan kemahiran. Jadi di dalam akta itu telah ada section-section yang menetapkan bahawa Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan perlu ditubuhkan, di mananya ianya dipengusiakan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia ataupun Yang Berhormat Timbalan Menteri Sumber Manusia dan ahli-ahlinya terdiri daripada 23 orang daripada pihak agensi latihan kemahiran utama, awam dan juga swasta, pihak industri dan juga pertubuhan. Jadi mereka ini akan menasihatkan majlis berkaitan keperluan latihan di Malaysia dan juga mereka juga meluluskan kita panggil standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ataupun yang lebih popular dipanggil National Occupational Skill Standard. Di mana standard ini kita ada sekarang adalah sebanyak 2080 dan daripada jumlah tersebut sebanyak 47 lah NOS kita itu adalah mencakupi bidang-bidang berteknologi tinggi termasuk artificial intelligence dan juga daripada 7 daripadanya berkisar berkaitan dengan kenderaan elektrik. Jadi kita ada NOS-NOS yang berteknologi tinggi yang boleh digunakan oleh pihak latihan kemahiran untuk digunakan sebagai asas pembangunan kurikulum. Jika dulu mungkin ramai yang tertanya-tanya bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan CJ Kemahiran Malaysia dan seperti mana yang kita maklum ada terdapat pelbagai kaedah untuk mendapatkan SKM ini. Tapi bagi memudah carakan lagi para penonton dan juga rakyat Malaysia ini, kita dibangunkan ada satu portal yang telah pun dibangunkan oleh pihak JPK sendiri. Mungkin boleh nyatakan sendiri ataupun boleh terangkan mengenai portal tersebut. Okey, jadi kita ada satu portal yang dipanggil portal
UpTVET. UP_TVET lah. Jadi UpTVET. Jadi ini sebenarnya portal ini adalah cetusan idea daripada kita punya pengurusi Majlis TVET Negara, iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi lah. Di mana beliau menyatakan bahawa perlu ada portal yang dapat menjadi satu tempat lah, di mana TVET ni ada 12 kementerian. Jadi portal yang dapat menawarkan semua kursus-kursus TVET yang dijalankan dilaksanakan oleh 12 kementerian dalam satu portal tu. Jadi terhasillah portal UP TVET ni. Kalau di bidang akademik kita ada UPU lah yang telah lama. Jadi portal TVET ni dia punya cetusan idea pada bulan Jun 2023. Jadi pada bulan Oktober kita dah mula gunakan untuk pengambilan pada bulan Januari 2024. Jadi manakala esok 25 hari bulan Mac kita akan lancarkan untuk pengambilan perdana pada bulan Jun. Jadi sekarang ni dah lebih kuranglah 12,000 orang, walaupun kita belum lancarkan secara rasmi, dah masuk kepada portal UP TVET ini. Jadi bermaksud dalam portal UP_TVET ini adanya pusat bertauliah ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dalam TVET ini. Jadi kita bolehlah memohon. Mungkin boleh jelaskan juga bagaimana sebenarnya pilihan-pilihan kursus di dalam itu. Jadi pilihan kursus-kursus di dalam portal ini ada melibatkan semua institusi TVET yang ditawarkan oleh 12 kementerian. Dan dalam tu pihak pelajar boleh nak akses, nak mencapai kepada portal ni. Kalau dalam paling senang lah, kalau dalam Google tu kita type saja UP TVET, UpTVET, ataupun kita masuk permohonan kemasukan kepada TVET lah, permohonan TVET. Jadi kita akan pergi ke address berkaitan dengan UP TVET itulah. Dan daripada situ pelajar boleh memohon 5 kursus yang mereka minati, dan kemudian mereka juga akan ditawarkan lebih daripada satu kursus untuk mereka pilih. Jadi mereka dah mutamatkan apa kursus yang mereka minati, dan surat tawaran akan dikeluarkan oleh pihak institut kemahiran yang terlibat. Adakah dalam UP_TVET ini termasuk juga kaedah-kaedah lain untuk, maksudnya mungkin ada juga dari segi SLDN-nya, ada juga untuk PPT, PPA ataupun bagaimana? Tak, buat masa ni untuk full time. Jadi buat masa ini kemasukan menggunakan portal TVET untuk latihan sepenuh masa di pusat latihan. Manakala di secara PPT tu boleh mohon terus kepada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran melalui kita punya website lah, www.dst.gov.my lah. Dan juga manakala dengan begitu juga dengan latihan berdasarkan sistem latihan dual nasional, iaitu latihan bersama industri. Jadi maksudnya untuk penilaian secara amali, PPT dan juga SLDN masih lagi di bawah DSD, di bawah JPK, tapi untuk UP_TVET ini ialah untuk pembelajaran sepenuh masa. Boleh pilih 3 kursus dalam tu. Dan lokasi juga boleh dipilih oleh para perantis. Jadi yang menariknya yang ini kita punya UP TVET ni, kita buat program-program itu ditawarkan untuk program yang perdana lah, Januari dan juga kemasukan pada bulan Julai. Tetapi pada masa akan kita akan kembangkanlah mulai tahun 2025 untuk kursus-kursus yang dibuat sepanjang tahun. Kan ada pihak-pihak institut latihan awam ataupun swasta menawarkan kursus tu ada yang setiap bulan kan. Jadi itu termasuk kursus-kursus yang berbentuk kursus jangka pendek pada masa akan datang, kursus micro credential. Jadi akan juga boleh dimohon melalui UpTVET ni lah. Tadi Najis juga ada bercakap mengenai NOS. Jadi mungkin ada yang akan membandingkan NOS yang dibangunkan oleh panel yang dilantik oleh JPK dengan keperluan daripada industri sendiri. Adakah ianya setara? Adakah ianya memenuhi keperluan industri? Jadi NOS ini memang dibangunkan bersama dengan pihak industri. Jadi semestinya lah memenuhi keperluan industri. Namun begitu, kita mempunyai strategi baru, maksud saya pendekatan kita panggil akademi dalam industri. Jadi akademi dalam industri memang akan mengurangkan jurang mismatch lah di antara latihan yang dilaksanakan di institusi latihan dan juga keperluan industri. Jadi akademi dalam industri ini apa yang menariknya, di mana kalau di institusi biasa kita panggil pelajar atau panggil perantis kan, tetapi dengan akademi dalam industri
baru dijenamakan jadi ADI lah. Dulu dikenali sebagai Academy in Factory, AIF. Jadi di dalam pelaksanaan ADI ni, yang menariknya mereka itu yang terlibat dalam latihan tu akan dia terus dilantik sebagai pekerja. Jadi mereka akan mendapat gaji sebagai pekerja yang minimum 1,500 dan ada yang menawarkan lebih daripada itu, dan juga di samping itu mereka mendapat insentif kerajaan. Jadi dalam akhir tempoh, maksudnya dalam tempoh perkhidmatan mereka di industri, selepas 18 bulan mereka juga akan dipersijilkan dengan sijil kemahiran Malaysia sehingga kepada tahap 3. Dan pada masa akan datang kita sedang merancang dengan kerjasama antara pihak Kesuma, Kementerian Ekonomi dan juga Industri. Pada masa akan datang kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi, di mana mereka-mereka yang mempunyai potensi ini akan diberi persijilan hingga ke tahap ijazah. Jadi sekarang kita sedang jalankan projek RITIS. Kita sedang menjalankan projek antara pihak Universiti Utara Malaysia dan pihak Infineon bagi tujuan tersebut. Jadi itu yang menariknya. Menarik sebenarnya apa yang ditawarkan oleh pihak JPK. Mungkin sekali lagi boleh wawarkan bagaimana kepada mereka di luar sana untuk bersama-sama menyertai UP_TVET dan juga mendapatkan CJ Kemahiran Malaysia ini. Jadi mereka boleh melayarilah UP_TVET, di mana kita boleh, macam saya sebutkan, Google saja UP_TVET, UP_TVET ataupun memohon TVET. Jadi dia akan keluarlah adres yang berkaitan. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Teknologi Zuliah binti Darsung, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia Kesuma, kerana sudi bersama dengan kami hari ini untuk menerangkan lebih lanjut mengenai portal yang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu UP_TVET. Jadi bolehlah memohon sekarang kepada anda yang berminat untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia. Terima kasih sekali lagi Teknologis. Okey, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Untuk jadi negara sihat, Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak air. Pengambilan gula kita kawal dengan
mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Ya, Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC Asia 2024 bakal berlangsung dari 6 hingga 9 Mei di MITEC Kuala Lumpur. Dan ianya bakal menyaksikan pemeteraian kontrak dan memorandum persefahaman bernilai lebih 5 bilion ringgit. Sudah pasti itu antara menjadi tumpuan kita atau cara yang sangat bersejarah dan juga sepastinya pameran terbesar dalam industri pertahanan dan juga keselamatan di rantau Asia. Jadi hari ini kita bersama dengan dua orang tamu dan kita sangat berbesar hati bersama dengan Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan, merupakan Panglima Tentera Darat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga turut bersama kita pada pagi ini ialah Encik Nazim Abdul Rahman, Executive Director DSA Exhibition dan Conference Sdn Bhd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sepastinya satu tumpuan kita semua berkenaan dengan pameran dan juga persidangan DSA dan NATSEC Asia 2024. Jadi mungkin untuk permulaan ini kita berikan gambaran sedikit kepada penonton berkenaan dengan program ini. Tan Sri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada penawar juga Syafiqah. Ya. Salam Ramadan. Salam gagas setia. Sebelum lalu saya mengucapkan setinggi terima kasihlah kerana sudi menjemput kami untuk hadir ke rancangan Selamat Pagi Malaysia yang sungguh berprestij ini. Alhamdulillah. Seperti yang ditanyakan tadi, DSA dan juga NATSEC Asia 2024 merupakan satu program anjuran bersama Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Ianya merupakan acara 2 tahunan dan ianya merupakan salah satu pada acara pameran kepertahanan dan keselamatan yang terbesar di Asia. Pameran pada tahun ini ataupun DSA dan juga NATSEC Asia pada tahun ini bertemakan membina ketahanan nasional untuk generasi masa hadapan. Dan edisi pada kali ini akan, seperti yang disebutkan tadi, akan dianjurkan di Malaysian International Trade Exhibition Centre, MITEC Kuala Lumpur, mulai 6 hingga 9 Mei yang akan datang. So, untuk edisi pada tahun ini merupakan edisi yang ke-18 bagi DSA dan merupakan yang ketiga bagi NATSEC Asia. Dan pada tahun ini kita menjangkakan kehadiran lebih 50,000 pelawat-pelawat pedagang daripada lebih 70 negara dan penyertaan lebih 1,200 syarikat kecil dan besar daripada lebih juga 70 buah negara. Di samping itu kita juga telah mengundang lebih 400 orang-orang pelawat orang kenamaan atau VVIP yang mereka ini merupakan rakan-rakan sejawat kepada Menteri Pertahanan juga Menteri Dalam Negeri, rakan sejawat kepada Timbalan Menteri Pertahanan, Timbalan Menteri Dalam Negeri, rakan-rakan sejawat kepada Ketiausaha Kementerian Pertahanan, Ketiausaha Menteri Dalam Negeri, rakan sejawat kepada Panglima Angkatan Tentera, kepada Ketua Polis Negara, Panglima-Panglima Perkhidmatan dan Ketua-Ketua Jabatan PDRM, termasuk juga Ketua-Ketua Jabatan agensi-agensi keselamatan dan pertahanan yang lain. Ya. So, selain itu kita juga telah mengundang pelawat-pelawat kenamaan diraja daripada dalam negara dan juga orang-orang kenamaan dalam negara yang kita rasakan akan menambah nilai yang tinggi kepada prestij
atau bagi pameran di Asia dan juga NEXTEC Asia pada tahun ini. Ya, jika kita boleh kongsikan juga ya, pada DSA dan NEXTEC Asia edisi ke-17 2 tahun yang lepas, Kementerian Pertahanan telah memeterai 54 kontrak dan memorandum persefahaman pertahanan bernilai 4.6 bilion. Manakala KDN menandatangani satu memorandum persefahaman dan 8 kontrak bernilai 2.596 bilion. Jadi untuk edisi kali ini, apa kelainan yang bakal diadakan? Terima kasih Syafiqah. Tentunya kali ini agak berbeza sebab semasa kita menganjurkan pameran edisi yang lepas, kita semua maklum kita masih lagi di dalam perintah kawalan PKP ya. Jadi pada kali ini kita menambah value lagi kepada acara ini dengan kita memperkenalkan beberapa segmen baru. Contohnya satu segmen baru yang kita ketengahkan ialah mengenai yang kita namakan DSA dan NEXTEC Asia Laboratory. Ini adalah satu pavilion atau platform untuk kita memberi peluang kepada syarikat-syarikat tempatan yang baru nak mencuburi industri pertahanan ini supaya mereka dapat menunjuk keupayaan mereka dan dengan harapan semoga mereka ini bukan saja dapat terus bertemu dengan pelanggan yang terus, begitu juga mungkin untuk mereka berkolaborasi dengan syarikat-syarikat yang telah pun besar, yang telah pun establish daripada dalam dan luar negara. Kemungkinan bila mereka dapat bekerjasama, mungkin membuka peluang kepada mereka untuk terus maju ke hadapan. Begitu juga kemungkinan inovasi dan juga teknologi yang mereka ada ni boleh menarik pelabur untuk mereka terus berkembang dan juga menambah keupayaan mereka. Kita juga mempunyai satu lagi segmen baru yang kita namakan drone segment, pavilion drone, yang kita bekerjasama dengan NAICO, National Aerospace Industry Corporation, di bawah agensi MITI, di mana peluang yang sama juga kita harapkan kepada mereka ini untuk terus maju di dalam industri yang mereka terlibat ini supaya mereka dapat membuka peluang lebih besar untuk bukan saja kepada peluang-peluang dalaman tapi juga antarabangsa. Pastinya itu antara kelainan yang akan dibawakan untuk pameran ataupun persidangan pada tahun ini. Dan kita nak ketahui juga, khususnya dalam penganjuran DSA dan juga NEXTEC Asia 2024 ini, bagaimana melalui penganjuran ini mampu memberi satu impak yang sangat besar, khususnya kepada hubungan diplomasi pertahanan serantau, khususnya di peringkat Asia ini. Terima kasih for the good question. Seperti katakan tadi, DSA pada kali ini telah pun sampai ke edisi yang ke-18. So maksud dah sampai 30 tahun sejarah penganjurannya sejak daripada tahun 88. And then sejak daripada itu DSA telah berjaya atau telah mencatat rekod yang cemerlang dalam mengumpulkan pemain-pemain industri di peringkat tempatan juga antarabangsa. Dan ini telah menjadi platform yang cukup baik untuk pemain-pemain industri ini untuk bertukar-tukar pandangan, berbincang dan berinteraksi dan bertukar pendapat tentang pembangunan teknologi, sains dan juga yang berkaitan dengan pertahanan dan juga keselamatan. Dalam konteks ketenteraan pula, saya sendiri telah mengundang lebih 40 rakan sejawat dan sebagainya telah pun menjawab untuk hadir. Dan dengan adanya DSA ini memberi ruang dan peluang kepada pemimpin-pemimpin daripada negara-negara untuk berbincang sama-sama rakan sejawat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pertahanan dan keselamatan yang menjadi kepentingan bersama. So it's a good platform for everybody to come together and create the defense diplomacy lah. Dan saya rasa ini merupakan satu kepentingan ataupun kelebihan yang banyak kepada Malaysia sebagai negara penganjur. Ya, kita jelas nampak impak dan juga ruang dan juga peluang yang diberikan dalam persidangan dan juga pameran kali ini, khususnya kepada pemain industri dan juga impaknya kepada diplomasi. Bagaimana pula impaknya kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhan? Ya, kita maklum pameran sebegini, pameran Defence Business Asia ni ialah dan National Security adalah satu pameran yang menjurus kepada pameran yang eksklusif, di mana
kita menarik minat sebanyak 1,200 syarikat daripada lebih kurang 50 negara. And mereka yang participate ni pun semuanya ialah syarikat gergasi besar yang memang pun mengeluarkan alat-alat pertahanan dan keselamatan untuk penggunaan negara sendiri dan juga untuk tujuan ekspornya. And sekarang ni lebih kurang dalam 65% adalah penyertaan daripada antarabangsa. Jadi bila mereka ni datang, mereka ni akan berbelanja besar. So dari segi ekosistem business event, dia punya spin-off ni kita anggarkan lebih kurang dalam 700 juta selama mana seminggu acara ini diadakan. Disebabkan mereka ni bila datang, mereka akan duduk di tempat yang hotel yang besar. Itu juga mereka akan terlibat juga membeli peralatan untuk melengkapkan penyediaan mereka untuk tujuan pameran. Mereka juga akan berbelanja di segi food and beverage, retail dan sebagainya. Jadi ia memberi advantage lah kepada semua business event punya stakeholders, dan ini seterusnya akan memberi peluang dan juga habuan untuk kerajaan lah menerima balik imbuhan dari segi cukai. Okey. Tan Sri, kita melihat situasi semasa di peringkat global pada ketika ini. Kita lihat konflik dan juga ketegangan yang berlaku di peringkat antarabangsa pada ketika ini. Jadi sangat penting untuk kita mewujudkan satu hubungan diplomasi yang kukuh dengan negara-negara yang lain. Jadi bagaimana melalui pameran dan juga persidangan ini mampu mengukuhkan lagi sistem pertahanan negara kita, khususnya kita melihat juga dari segi kertas putih pertahanan negara. Seperti yang kita semua sedia maklum, ada 3 tonggak utama di dalam Kertas Putih Pertahanan, dan yang ketiganya menyatakan perkongsian berbahawa. So kita melihat penganjuran DSA dan juga NEXAC 2024 ini akan menjadi platform atau ruang untuk pemimpin-pemimpin negara selain daripada pemain-pemain industri untuk berkumpul, berkongsi pandangan dan melihat apakah ruang yang boleh diteroka dalam bidang sains, industri dan juga teknologi yang boleh membawa kepada keselamatan dan keamanan dunia. Yes, kita maklum tentang krisis-krisis yang berlaku di seluruh dunia, dan ianya penting untuk memberi ruang kepada pemimpin-pemimpin dari berbagai negara ini untuk bincang apakah strategi yang boleh kita gubal bersama supaya ke arah tidak berlakunya konflik-konflik sebegini, supaya tidak merebak ke rantau atau kawasan-kawasan yang lain. Selain daripada itu, DSA dan DXAC 2024 juga memberi ruang kepada pemain-pemain antarabangsa, pemain industri antarabangsa dan tempatan untuk melihat apakah peluang untuk kolaborasi, utamanya kepada Malaysia, bagaimana pemain-pemain tempatan ini boleh mewujudkan kolaborasi atau mencari rakan strategik daripada negara luar untuk dibawa atau mengajak mereka melabur ke Malaysia. Kita tak nak pemain-pemain Malaysia ni atau Malaysia ni hanya wujud sebagai traders. Kalau boleh kita nak mengajak mereka untuk melabur di Malaysia, dan insya-Allah hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai defense industri yang selesai su dapat kita realisasikan. InsyaAllah. Selain daripada kelainan yang dinyatakan sebentar tadi, apa lagi di antara acara-acara penting yang disusun atur sepanjang persidangan dan juga pameran kali ini? Okey, acara yang kita maklum bermula pada 6 sampai 9 ya. Tapi sebenarnya 5 hari bulan pun dah ada satu program yang kita sediakan, di mana pada sebelah malamnya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan akan menghostkan acara majlis resepsi di sebuah hotel. Jadi yang terlibat nanti ialah keseluruhan delegasi yang dijemput, itu juga dengan peserta-peserta pameran. Pada hari pertama pameran pada 6 hari bulan pula, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan hadir untuk melancarkan, merasmikan acara ini. Seterusnya ada 3 forum dan seminar yang akan diadakan. Pada hari pertama, Putrajaya Forum yang akan diurus takbir oleh MIDAS, satu agensi di bawah Angkatan Tentera. Subjeknya ialah melingkari kepada isu-isu persekitaran dan isu
merantau. Pada hari kedua, lagi satu seminar yang akan diuruskan oleh National Resilience College, salah satu agensi di bawah Kementerian Pertahanan juga, akan berlegar di sekitar keselamatan negara dan juga good governance lah, di segi topik dan subjeknya. Dan juga in parallel ada di satu program yang akan dijayakan oleh Polis Diraja Malaysia, seminar on cyber security awareness and substance abuse. Itu acara utama. Yang paling saya akan menarik perhatian ramai ialah pada hari ketiga lah, di mana acara kontrak dan MOU akan diadakan oleh kedua-dua kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan. Jadi kita tunggulah apa value yang akan sebab mungkin 5 bilion, mungkin lebih kan. Saya dimaklumkan masih ada lagi yang akan dilihat dan diperincikan. Jadi kita tunggu kedua-dua kementerian nanti akan membuat pengumuman nanti ya. Okey, dan sepastinya bila bercakap berkenaan DSA dan juga NATSEC Asia 2024 ini satu acara yang bersejarah untuk kita menggambarkan bagaimana untuk kita memperkasakan industri keselamatan dan juga pertahanan negara. Jadi setakat ini menjelang tarikh yang dinanti-nantikan, bagaimana persiapan secara keseluruhan Tan Sri? Itu kena tanya DSA sebenarnya. Tapi dari pihak tentera, macam khusus jawatan darat, kita terlibat secara langsung sebagai one of the committee utama, iaitu komiti untuk perasmian dan juga pembukaan. So AJK tersebut yang tertentu telah pun dilantik kerana kita mahu memastikan bahawa penganjuran DSA kali ini will be the best ever DSA yang pernah kita, DSA dan NATSEC Asia yang pernah kita anjurkan, insyaAllah. Okey. Jadi bagaimana untuk orang ramai mengetahui lebih lanjut mengenai pameran dan juga persendingan ini? Silakan Tuan. Satu aspek utama yang kita kena maklum di sini adalah pameran ini adalah pameran perdagangan, mana tidak melibatkan orang ramai, di mana alat-alat yang akan dipamerkan nanti adalah alat yang sensitif, sangat bernilai dan berbahayalah bagi saya, bagi gunaan ketenteraan, jadinya bukannya untuk kegunaan orang ramai. Jadi tapi orang ramai boleh melawat portal kita www.dsaexhibition.com untuk melihat perkembangan terkini. Saya nak sambut nak teruskan apa yang Tan Sri mention tadi kan. Kita expect lebih kurang dalam 1,200 syarikat daripada lebih kurang 50 negara. Dan dalam pada 50 negara ni sebanyak 33 national pavilion akan dibentuk. Negara yang akan participate ni yang paling besar adalah daripada negara Turki. Jadi lebih kurang dalam 70 syarikat negara Turki telah pun confirm untuk hadir dan juga untuk melihat teknologi mereka yang terkini dari segi semua aspek, dari segi domain darat, laut, udara. Begitu juga dengan untuk kegunaan national security. Negara kedua yang terbesar adalah daripada China, ketiga daripada United Arab Emirates, keempat Itali dan kelima daripada USA. Jadi interesting to see. I mean all nations converge together to show their capabilities and technologies. Jadi kita tunggulah pada hari jadi nanti bulan depan. Saya pun agak nervous sebab saya pastilah ini akan jadi yang terbesar dalam siri penganjuran yang sebelum ini, sebab dari segi luas lantai ni sekarang ni dah hampir penuh. Kita akan pakai keseluruhan bangunan MyTech. Jadi untuk akan datang ni kita kena fikir macam mana kalau ada permintaan yang lebih, cuma kita nak terimalah penyertaan daripada negara-negara lain yang belum lagi menyahut kita punya seruan ni. Kalau tadi kita katakan jangkaan 5 bilion, nanti kita tunggulah berapakah nilai yang sebenarnya. Mungkin lebih, insya-Allah lebih. Semuanya pastinya akan kita rungkai, kita bawakan kepada anda pada bulan Mei nanti. Okey Tan Sri, sikit kata-kata Tan Sri mungkin untuk kita menggambarkan kepada masyarakat pentingnya platform ini kepada negara kita dan juga kepada pihak yang menjayakannya. Okey, kepada penonton luar sana, kita wajar beri sokongan sepenuhnya lah untuk penganjuran DSA dan juga NATSEC 2024 ini, kerana ini satu agenda negara yang harus kita banggakan dan kita bersama-sama bertanggungjawab untuk menjadikan acara ini sebagai antara acara yang terbaik di dunia.
Baik. InsyaAllah. 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 Okay, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan, Panglima Tentera Darat, dan juga Tuan Nazim Abdul Rahman, Executive Director DSA Exhibition and Conference Sdn Bhd. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Baik, selepas ini penonton, banyak lagi yang kami bawakan kepada anda, tapi terlebih dahulu kita akan berhenti berehat seketika. Ya. Bijaklah berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skim yang ada mesti faham ada di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Seperti biasa, kita nak bersama dengan rakan kita, bersama dengan Jelajah Ramadan RTM 2024 yang telah pun sampai ke ini negeri saya ini. Sudah sampai di Sabah. Jadi terus saja bersama dengan rakan kita di sana untuk mendapatkan laporannya di sana. Silakan Hector. Selamat pagi. Selamat pagi Syafiqa. Nah, apa khabar di sana Jelajah Ramadan? Kabar baik. Apapun saya teruskan dengan kemeriahan Jelajah Ramadan 2024 bagi zona Sabah bermula hari ini 25 Mac 2024 yang akan melalui beberapa laluan sejauh 1,183 km bertemu dan juga memberi bantuan kepada golongan memerlukan sehinggalah 27 Mac ini. Dimulakan dengan pelepasan konvoi Jelajah Ramadan RTM Sabah di Petron Ulam South Kota Kinabalu. Menanti rombongan konvoi ini bersiap sedia sekarang di laluan kedua daerah Keningau. Di daerah Keningau, seawal pagi ini kru Kening FM rancang membuat persiapan akhir menantikan kedatangan rombongan Jelajah Ramadan. Yang pasti lokasi pertama hari ini bertempat di perkarangan Rumah Persekutuan Keningau. Akan berlangsung gotong royong memasak bubur kodok ataupun kulat sisir lah. Dengan program ini dijayakan bersama dengan Pertubuhan Ibu Tunggal Daerah Keningau. Dijangka lebih 500 peks akan disediakan melalui program ini. Dan pelepasan konvoi Jelajah Ramadan bagi laluan Keningau akan disempurnakan oleh Pengarah Penyiaran Sabah Puan Salma Hashim, dan seterusnya kita akan melaksanakan program ziarah mahabah semarak kasih kepada anggota keselamatan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Keningau, juga meraihkan pasukan polis yang meraihkan Hari Polis ke-217 hari ini. Seterusnya kita akan singgah sebentar untuk agihan bubur kodok di stesen minyak Petron Keningau. Aktiviti Jelajah Ramadan 2024 bagi laluan Keningau kemuncaknya akan berlangsung di Masjid Al-Dizal Kampung Bayangan Keningau, menyantuni golongan asnaf, warga emas, anak yatim dan juga ibu tunggal. Akan diserikan dengan majlis ilmu tazkirah Ramadan sebelum berbuka puasa. Dan siri Jelajah Ramadan bagi laluan Keningau akan bergerak esok berikutnya ke daerah Tawau dengan jarak perjalanan sejauh 340 km. Jadi itu dapat kita kongsikan melalui perkembangan Jelajah Ramadan RTM 2024 bagi zona Sabah. Kembali kepada Syafiqa di Angkasa Puri. Okey, terima kasih Hector yang berada di Keningau. Jadi itu antara aktiviti sepanjang Jelajah Ramadan RTM 2024 di Keningau. Nanti kita akan bersama dengan seorang lagi rakan kita yang berada di Kota Kinabalu. Tapi sebelum itu, seperti mana kita wawarkan tadi, bertempat di foyer Wisma Berita sekarang ini sedang pun berlangsungnya Fiesta Raya 2024. Jadi apa kabarnya? Munawar, silakan. Okey Syafiqah, saya sebenarnya cukup teruja berada di perkarangan Wisma Berita pada ketika ini sebab apa suasana cukup meriah. Saya sampai rambang mata sekarang ini. Tengok barangan-barangan kuih muih ada, pakaian raya pun ada. Pasti hari ini saya nak bersama dengan salah seorang peniaga di sini iaitu Puan Umi Kalsum Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bagaimana boleh terlibat dengan Pesta Raya di RTM pada hari ini? Kali pertamalah saya menjual kat sini. Anak ada kawan kerja kat sini.
Kak Suzi suara ke? Acik pun cubalah. Jadi Acik hari ni meniaga apa? Kuih-kuih tart, samprit kelapa, batang buruk dengan popia cheese. Wow, ada tak nenas. Okey, kejap lagi boleh saya beli. Okey, ni buat sendiri ke apa? Ada yang buat sendiri, ada yang ambil kawan punya. Jadi ini salah satu cara untuk menambah pendapatan lagi-lagi menjelang raya ni kan. Jadi mungkin sikit promosi kita war-warkan. Ramai orang TM tengah tengok sekarang ni. Kita bagi tahu kena beli kuih muih daripada ataupun biskut raya daripada Cik Umi. Assalamualaikum. Macam mana nak cakap? Saya menjual kuih-kuih raya ni, kalau boleh ada dapat sambutan lah daripada sahabat-sahabat kat sini di RTM, kawan-kawan semualah. Bagi tahulah, dijamin sedap tak? Dijamin sedap 100%. Wow, dia speaking pula kali ni. Okey. Selain Puan Umi, kita juga hari ini bersama dengan jiran sebelahnya iaitu Puan Mahfuzah Yassin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa antara yang menjadi tarikan pada hari ini di gerai Puan Mahfuzah? Okey, saya ada jual biskut kana iaitu biskut legend. Ini daripada mak lah. Memang daripada kecil memang buat dengan mak. Oh, ni resepi resepi turun-temurun. Okey. Selain daripada tu, kita ada juga biskut Mazola. Pun daripada resepi mak. Memang daripada dululah memang buat dengan mak masa raya. Biskut Mazola. InsyaAllah sedap. Sila datang ke gerai di pekarangan Wisma Berita sekarang ini. Katanya saya letak RM22 saja. RM22 sahaja. Wow. Kalau kat luar memang lain-lain harga lah. Tapi dekat sekarang ni, event ni saya letak RM22 saja. Sangat berbaloi-baloi. Jadi kena rebutlah hari ni Ya, jemputlah datang ke gerai saya. Okey, selain itu kita tengok di hujung sana. Itu ada wafer roll. Wafer roll ni ambil dia produk IKS. Daripada produk Muslim kita lah. Ambil daripada Perak. RM10 je satu. Wow, RM10 saja. Balang pun besar. Okey. Dan sudah pastinya hari ini bila kita bercakap berkenaan dengan Pesta Raya Foyer Wisma Berita pada hari ini, wow, pastinya kita cukup teruja melihat bagaimana keterlibatan daripada para peniaga di sini dan juga pelbagai kuih raya yang diniagakan pada pagi ini, dan kita sangat teruja untuk kongsi kepada anda apa antara yang menjadi tumpuan. Yang ini antara menjadi kegemaran lah. Tak nenas. Tak nenas ni saya ada 3 tag. Iaitu strawberry, blueberry dan nanas. Patutlah warna yang berlainan. Ya, betul. Okey, dan sepastinya selain itu juga mungkin boleh kita war-warkan kepada para peniaga yang lain ataupun kepada yang bakal hadir sekejap lagi, kenapa perlu pilih untuk membeli kuih raya daripada Puan? Okey, jumpalah datang ke gerai saya sebab biskut raya ni semua saya sendiri yang buat. Hasil tangan saya sendiri. Resepi turun-temurun. Resepi turun-temurun, insya-Allah. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita doakan sama maju jaya, murah rezeki hari ini. Pasti akan menjadi tumpuan oleh warga kerja RTM pada hari ini. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan Syafiqah. Kabarnya nak bersama dengan rakan kita di negeri Sabah untuk lintas langsung sempena dengan atau cara yang sedang berlangsung di sana. Silakan. Terima kasih Munawar. Itu dia kemeriahan di foyer Wisma Berita. Jadi kepada rakan-rakan di Kota Media ini, boleh turun ramai-ramai ke Wisma Berita. Juga kepada anda yang berada di kawasan berhampiran, boleh datang sahaja ke sini. Kita ada Pesta Raya 2024 bertempat di foyer Wisma Berita. Jika tadi kita bersama dengan rakan kita Hector di Keningau, ini pula kita nak bersama dengan rakan pelapor kita masih lagi untuk jelajah Ramadan RTM 2024. Terus saja bersama dengan Jimmy di Kota Kinabalu. Apa khabar Jimmy? Jimmy? Apa khabar semua di sana? Okey ke? Sihat, Alhamdulillah. Jadi apa khabar di sana jelajah Ramadan? Baik, jelajah Ramadan untuk edisi ke-12 di Sabah saja telah pun ataupun baru saja dilancarkan ataupun majlis break-off, dan kami sekarang berada di dalam kenderaan menuju ke Keningau, tetapi dalam masa yang sama juga kami akan singgah di 2 tempat lokasi, iaitu di Putatan dan juga di Pinarut. Dan hari pertama konvoi ini akan singgah di Madrasah Darul Hadis Sabah di Putatan dan juga Rumah Warga Tua Seri Pejat Pinarut.
untuk menyantuni penghuni dan terus menyerahkan sumbangan pergerakan strategik sebelum konvoi meneruskan perjalanan jelajah ke daerah Keningau. Dan majlis pelancaran pagi tadi telah pun dilancarkan oleh pengarah penyerahan Sabah, Puan Salma Hashim, dan dilepaskan oleh Timbalan Pengarah Penyerahan Sabah iaitu Teknologi Cyril Aiman. Dan untuk jelajah Ramadan Radio RTM Sabah kali ini, kami akan menjelajah sejauh 1,183 km ke beberapa daerah untuk menyantuni golongan yang diperlukan pada dengan bulan Ramadan tahun ini bermula hari ini dan akan berakhir pada 27 Mac 2024 disandakan. Dan dalam sepanjang jelajah kali ini kami akan dijagakan lebih dari 500 orang terdiri dari golongan asnaf, anak yatim, warga emas dan ibu tunggal yang akan menerima sumbangan yang disampaikan di sepanjang konvoi ini nanti. Dan seramai 26 peserta akan bersama-sama dalam jelajah kali ini terdiri dari penyampai stesen radio Sabah FM, Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandangan FM selain pihak pengurusan RTM Sabah yang diketuai sendiri oleh pengarah penyiaran Sabah, Salma Hashim. Terima kasih juga untuk patron yang merupakan penaja utama untuk jelajah Ramadan RTM 2024. Dan pagi ini, tim Bukit Salaitan juga akan menunggu konvoi jelajah ini di Madrasah Darul Hadis Sabah di Putatan. Dan kami akan adakan beberapa aktiviti dan juga penyampaian sumbangan di madrasah tersebut. Itu saja yang mungkin boleh dikongsikan untuk karnival ataupun konvoi jelajah Ramadan Radio RTM Sabah 2024. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Jimmy untuk laporan jelajah Ramadan RTM 2024 yang kini telah pun tiba di Sabah. Jadi tadi ada dua rakan kita di Keningau dan juga di Kota Kinabalu. Jadi kepada anda yang berada di kawasan Bahan Peran, bolehlah bersama-sama dengan rakan-rakan kita dari jelajah Ramadan RTM 2024. Baik, seterusnya kita nak juga melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Terus sahaja bersama dengan pegawai Met Malaysia. Silakan Met Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan cuaca panas di Malaysia. Baiklah, buat masa ini terdapat penambahan kawasan di Malaysia yang mencatatkan bacaan suhu panas pada tahap yang pertama iaitu tahap berjaga-jaga. Terdapat dua kawasan di semenanjung Malaysia yang berada pada tahap gelombang haba, manakala terdapat 29 lagi kawasan yang berwarna kuning berkenaan berada pada tahap yang pertama iaitu tahap berjaga-jaga. Manakala di Sabah dan Sarawak pula terdapat 5 kawasan di sana yang mencatatkan bacaan suhu panas pada tahap yang pertama dan juga kedua. Suhu maksimum yang dicatatkan di kawasan-kawasan berkenaan adalah melebihi 35 dan 37 darjah Celsius. Oleh itu dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada, hadkan aktiviti luar dan amalkan pengambilan air yang mencukupi. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini keadaan cuaca di hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan tiada hujan, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Begitu juga di Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca baik dilihat di hampir ke semua bahagian pada pagi ini. Manakala pada sebelah petang pula, Met Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung, juga di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan juga Johor. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Okey penonton, kepada anda yang masih lagi tercari-cari tilam yang sesuai untuk anda. Hari ini kita ada promosi berkenaan tilam herba yang pertama di dunia. Nak tahu lebih lanjut, kenalah tanya jurucakapnya iaitu Rai. Assalamualaikum Munawar. Waalaikumsalam. Kalau saya tengok setiap pagi di Selamat Pagi Malaysia, Munawar ni nampak segar bugar. Sure pakai tilam Herbal Fame. Macam mana tahu? Sebab sekali jumpa memang wajah nampak segar. Sebab sebenarnya ramai yang kurang arif bila kita tak cukup tidur, dia boleh tunjuk kat muka tau. Orang cakap tak ada glow kat situ. Betul. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan kepada anda, kalau anda berminat nak dapatkan tilam herba, hari ini kita ada 2 jenis daripada Herbal Fame. Ini adalah talian yang harus anda hafal. 019-4144-288. Apa jua soalan, apa jua pertanyaan, kalau dah berminat, nanti Rai nak kongsikan. Kalau ada yang tinggal dekat Kamunting Perak, dekat Jitra, dekat Alustar Kedah, anda boleh mencuba tilam-tilam kami ini percuma untuk 3 hari. So kalau anda berminat, anda tinggal dekat Jitra, anda tinggal dekat Alustar, anda tinggal dekat Kamunting, ingat telefon nombor ni. Okey, kita nak ceritakan Munawar, sebenarnya hari ini daripada Herbal Fame, kita bawakan anda 2 jenis tilam. Kita ada tilam Zalina, yang ini adalah tilam Zalina, dan yang ini adalah tilam Herbal Fiber daripada Herbal Fame. Beza dia, Rai sentuh sikit harga lah, sebab selalu kalau orang nak beli barang, benda pertama yang dia orang tengok ataupun benda pertama yang dia fokuskan adalah harga. Untuk kita punya tilam Zalina, harga dia adalah RM1,399. Harga asal adalah RM3,899. Baik, telefon nombornya 019-4144-288. Dan kemudian kita juga ada tilam Herbal Fiber. Beza dia nanti Rai tunjukkan. Yang ini pula kalau harga dekat pasaran RM5,000, hari ini kita tawarkan dengan harga RM1,799. Dan hari ini sebenarnya Munawar, kita ada 15 unit sahaja. 15 sahaja? Kita ada berapa minit? 10 minit sahaja. Kita ada 10 minit sahaja. Kalau anda dapatkan hari ini, bukan sahaja kita tawarkan penghantaran percuma, kami berikan anda jaminan 10 tahun. Kami juga berikan anda satu multi cooker yang berjenama secara percuma. Yang ini kalau nak dapatkan kat pasaran, harga dia boleh mencecah sampai RM300. Nama dia multi cooker kan Munawar, sebab kalau kita tengok kat sini, dia boleh kukus. Dia boleh buat steamboat. Dia boleh menumis. Macam-macam lah. Boleh masak gulai semuanya. Sebab tu dia multi cooker. So yang ini kita berikan secara percuma. Okey, kita dah terangkan secara ringkas apa yang kita tawarkan hari ini. Rai nak perkenalkan. Kalau sebelum ni, kalau ada yang belum pernah menonton Herbal Fame di Selamat Pagi Malaysia, inilah dia tilam yang kami bawakan. Dan kalau kita tengok, jenama Herbal Fame ni pun dah berada di pasaran Munawar 28 tahun. 28 tahun, dan mereka sebenarnya merupakan jenama pertama pelopor di dunia yang menghasilkan tilam herbal. Tak ada lagi. Tak ada lagi dekat Paris, tak ada lagi kat Switzerland, tak ada. Kita lah ataupun Herbal Fame lah jenama pertama yang bawakan tilam herbal, dan mereka juga ekspor. Kalau dah sebut ekspornya, harga memang jauh lebih tinggi lah. Memang tak boleh dapat harga yang kita bawakan. Okey, tilam ni kalau nak tengok, dia punya tebal dalam 8 inci. Yang kita bawakan hari ini di studio, ini adalah saiz queen. Queen, Dan apa yang saya suka kebaikan tilam Zalina ni adalah, dia di bahagian bawah ni dia solid, dia tegak, dia firm. Kalau kadang-kadang kalau kita beli tilam, dia ada firm, dia ada extra firm, soft. So yang bawah ni firm, dan bahagian atas ni pelapik ni sebenarnya lembut. So ada 2 lapisan, 2 layer. Jadi anda dapat kebaikan lembut, anda juga dapat kebaikan firm. Okey, so yang ini Zalina. Untuk tilam herbal fiber pula, okey, yang ini Rai bawa lah kat sini, Rai nak tunjukkan anda. Sama juga dalam 8 inci, tapi yang ini beza dia, dalam dia ada fiber. Dia ada serat. Nampak tak kat sini? Dia ada serat. So yang ini sebab tu harga dia sedikit mahal, tetapi kalau yang jenis ini saya sarankan bagi mereka yang lebih berusia. Sebab kadang-kadang bila kita meningkat usia ni, kita nakkan satu tilam yang orang cakap kuat, yang firm, yang bahagian bawah ni ada sokongan tapi atas masih lagi lembut. So ini beza dia lah. Jadi sesuai lah untuk orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan, 80 kg ke atas. Jadi lebih disarankan guna tilam ni. Dan saya suka juga bahagian atas dia, kalau saya boleh tunjuk kat sini. Anda nampak ada design macam emboss kat sini. Wow, sangat eksklusif. Rasa dia pun sejuk. Dan yang yang menarik sekali yang kita tak nampak, ini yang Rai tunjuk yang kita nampak, adalah tilam-tilam kita ni kita letakkan dengan herba-herba. So herba-herba ni apa yang ada? Dekat sini kita ada bunga jasmin,
Okey, bunga jasmin, bunga ros, daun semambu, ada lavender. Lepas tu ada lada hitam. Kalau anda tengok jasmin ni, dulu Raya ingat masa rumah lama lah. Dulu masa saya membesar, rumah kat Ampang. Dekat depan rumah memang ada yang pokok jasmin. Sebab dia wangi. Wangi. So yang ini semuanya kita letakkan dalam tilam-tilam kita. Jadi anda dapat bukan sahaja tilam yang berkualiti, anda juga dapat bau-bauan. Bau-bauan. Nah, sebut pasal bau-bauan sebenarnya, anda juga boleh kalau berminat dapatkan bantal herbal dari Herbal Fame. Kita bawakan, ada dekat belakang. Ni, bantal yang itu. herbal dia. Betul. Yang ini bantal herbal ni dia banyak jenis dia. Kita tawarkan daripada satu herba dia letak satu jenis je lah dekat tengah ni. Harga serendah RM55 je. Yang bantal ni pun empuk. Sangat empuk sebab dia menggunakan Korean polyester fiber kat dalam. Okey. So memang sangat sesuai. So kalau anda nak dapatkan, sekali lagi kita nak kongsikan hari ini dengan anda, kita ada 15 sahaja unit penghantaran percuma. Munawar tahu tak, kalau nak hantar, kalau kita beli tilam lah, kalau kita beli tilam nak buat penghantaran, harga boleh mencecah untuk kos penghantaran je RM300. Wow, mahal. Itu kalau daripada Petaling Jaya ke contoh Shah Alam. Kalau anda tinggal contoh Petaling Jaya ke Kok Diang. Lagi jauh. Kedah. Lagi mahal. Bayangkan kos dia. So yang ini kita berikan secara percuma. Kalau anda dapatkan percuma di seluruh Semenanjung Malaysia penghantarannya. Betul. Jadi kena rebut sebab hari ini kita ada 15 set sahaja. Mudah saja. Kalau anda dah berminat, anda boleh terus sahaja ke talian 019-4144-288. Ada 10 tahun jaminan. Wow. Saya rasa 10 tahun tu dah cukup dah sebenarnya. Sebab kalau kita tengok jangka hayat tilam pun dah lebih kurang 10 macam itulah, dah lebih daripada tu. Kalau dah ada peta dunia tu orang cakap dah tiba masa untuk kita upgrade lah. Waranti sehingga 10 tahun penonton, cukup istimewa. Sebab apa, kadang-kadang macam pengalaman Munawar sendiri sebelum ni kan. Beli tilam mahal tapi dari segi ketahanannya tahan cuma 2 tahun sahaja. Betul. Allah, sedihnya. Dan lepas tu kadang-kadang tak selesa dan sebagainya. Sebab tu kita tawarkan bagi mereka yang tinggal di Kamunting Perak, yang tinggal dekat Jitra, yang tinggal dekat Alustar. Kalau anda tinggal di kawasan ni, hubungi talian yang dipaparkan tadi. Kami berikan anda cuba. Anda boleh dapatkan percubaan tilam percuma selama 3 hari. Untunglah orang yang tinggal dekat Kamunting dengan Jitra dengan Alustar. Sebab kalau dah minat, boleh terus beli. Kalau tak nak, boleh pulangkan balik. No questions asked. Jadi rebut peluang ini sekali lagi. Kita tawarkan promosi untuk tilam Zalina. Harga asal 3899. Harga dalam Selamat Pagi Malaysia hanya 1399. Dan kita juga ada tilam fiber herbal. Kalau harga asalnya 1799. Harga asal RM5,000. RM5,000 dalam Selamat Pagi Malaysia. Herbal Fame berikan anda dengan harga mampu milik RM1,799. Jadi kepada penonton semua, kena rebut harga promosi pada hari ini. Hanya 15 unit sahaja yang akan dijualkan untuk anda mendapatkan diskaun yang sangat berbaloi. Bukan setakat dapat tilam, dapat tidur. Dapat ni multi cooker. Multi cooker ni sangat handy kalau untuk hari raya. Sebab Raya tengok kadang-kadang ada yang hidang makanan masak lodeh contoh. Dia letak macam ni, dia letak atas meja self-service dia kata. Dan benda ni sentiasa hangat. Hangat. So yang ni kita beri secara percuma. Kat luar harga RM300. Jadi hari ini dapat secara percuma kalau anda beli tilam herba dan juga tilam fiber dekat belakang kita ni. Ramai yang tanya ni, saiz memang kecil ni yang ke ini, tilamnya? Tak. Yang ini sebenarnya adalah dia punya sampel. Tapi saiz saiz pun kalau anda tinggal dekat dengan Kamunting, anda boleh melawat showroom Herbal Fame. Kerana mereka tawarkan tilam serendah harga RM200 sehingga RM10,000. Dan tilam yang ketebalan dari serendah 2 inci sehingga 12 inci. Tapi yang kita bawa ni untuk Zalina dengan fiber, kita punya tebal kita 8 inci. Rai rasa 8 inci ni dah cukup dah. Sebab kalau terlalu tebal, susah pula nak cari cadar. Kalau terlalu nipis, tak selesa. So yang 8 ni orang cakap ngam-ngam soy dah. Dah cukup dah ngam-ngam. Ngam-ngam. Memang sangat selesa tilam herba ni. Jadi kepada anda yang masih lagi tercari-cari tilam yang sesuai untuk anda,
inilah tilam yang terbaik. Sebab apa? Dia separa empuk. Yes, dia tak keras, dia tak lembut, dia tak keras. Medium lah. Betul. Pertengahan. Jadi kalau nak dapatkan, boleh saya ulang sekali. Boleh, telefon silakan. nombor dia, anda boleh WhatsApp atau anda boleh juga buat panggilan ke talian 019 4144 288. Jangan buang masa sebab kita tak banyak. Untuk promosi dalam Selamat Pagi Malaysia ada dalam 15 unit sahaja. Jadi terus dapatkan. Kalau nak beli bantal, tapau sekali bantal, dapat satu set yang kalau insya-Allah sampai raya nanti kita bangun segar bugar. Good mood semuanya. Mak good mood, ayah good mood. Wow. Dapat duit raya lebih. Jadi terus saja hubungi kami di 019 4144 288. Okey, terima kasih Rai untuk promosi tilam herba pada hari ini. Sepastinya sekarang ini kita akan bersama dengan Syafiqah Isha untuk topik perbincangan yang seterusnya. Okey, Rai, Munawar dan juga para penonton, marilah bersama-sama kita menjadi sukarelawan skuad wajah bagi membentras jenayah dan juga keganasan terhadap wanita. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai skuad wajah ini, saya bersama dengan Puan Zaitun Mahmat, Pengarah Bahagian Pembangunan Psikologi Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya, saban hari kita mendengar berkaitan dengan jenayah dan juga keganasan terhadap wanita ini, walaupun pelbagai program telah dilakukan bagi memberi pemahaman kepada rakyat di luar sana, akan tetapi masih lagi ada perkara-perkara sebegini yang perlu dibendung. Jadi skuad wajah ini ditubuhkan bagi mempenteras jenayah dan juga sama-sama kita menentang keganasan terhadap wanita. Jadi sedikit latar belakang mengenai skuad wajah ini, Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya. Okey, saya akan terangkan sikit berkaitan dengan latar belakang berkaitan dengan skuad wajah. Sebenarnya skuad wajah ini telah ditubuhkan pada tahun 2021 dan telah pun diumumkan semasa perasmian Hari Wanita pada 8 Mac 2021. Dan tujuan pelaksanaan skuad wajah ini adalah untuk kita memperkasakan komuniti melalui program ataupun perkhidmatan psikososial dan juga aktiviti bimbingan kepada komuniti, terutamanya berkaitan dengan jenayah. Khususnya jenayah kepada wanita lah yang berlaku dalam komuniti. So maksudnya kita kata skuad wajah ini adalah sebagai ejen perkhidmatan psikososial. Ia akan melaksanakan bimbingan kepada wanita supaya wanita di luar sana ataupun wanita dalam komuniti ini menjadi seorang yang lebih berani, seorang yang lebih peka kepada keperluan masyarakat. Dan juga kita di pihak jabatan dan juga kementerian kita merasakan penubuhan skuad wajah ini merupakan salah satu usahalah untuk kita memberi pendidikan kepada wanita-wanita di luar sana, terutamanya berkaitan dengan aspek perundangan. Okey, maksudnya wanita-wanita ini akan diberi pengetahuan apakah hak-hak mereka dari aspek perundangan supaya mereka ni celik akal dan berani untuk membuat laporan sekiranya mereka ini berdepan dengan jenayah ataupun diganasi maksudnya. Jenayah terhadap wanita ni kalau kita tengok sehingga sekarang ni banyak berlaku kes-kes jenayah yang ekstrim terhadap wanita. Jadi itulah tujuan kita melantik ataupun menubuhkan skuad wajah di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Wanita dalam kalangan komuniti lah. Ya, saya setuju apa Puan katakan tadi. Tidak ramai wanita yang mengetahui apakah hak-hak mereka setelah mereka menjadi mangsa kepada keganasan dan juga jenayah ini. Jadi ini antara objektif yang sangat baik oleh skuad wajah ini. Setakat ini selepas ditubuhkan, sudah berapa ramai sebenarnya ahlinya? Dan saya difahamkan ini bukan tertakluk untuk wanita sahaja, lelaki juga boleh menjadi ahli untuk skuad wajah ini. Betul, Ika. Okey, setakat ini daripada tahun 2021 sehingga sekarang, data sehingga sekarang, seramai 329,221 orang yang telah berdaftar sebagai skuad wajah di Jabatan Pembangunan Wanita. Dan antaranya adalah 74,000 lebih merupakan golongan lelaki lah. Kaum lelaki. Maksudnya di sini bahawa dalam pencegahan jenayah terhadap wanita ni kita pun memerlukan sokongan daripada pihak lelaki juga. Betul. Dan nampaknya memang pihak lelaki memang menyokong sama untuk memberhentikan keganasan terhadap wanita. Dan selebihnya adalah seramai 254,000 lebih adalah wanita yang berdaftar dengan skuad wajah di bawah Jabatan Pembangunan Wanita lah. Ya, jadi
sepanjang 2021 hingga 2024 ini, bagaimana Puan melihat impak wujudannya skot wajah ini? Okey Ika, kalau kita tengok sebenarnya kes kekerasan terhadap wanita ni berlaku di mana-mana sebenarnya, tanpa maksudnya dia merentasi sempadan. Okey, tanpa mengira agama, bangsa dan negara. Jadi pihak kementerian juga mengambil inisiatif. Kalau kita tengok melalui UN Women melalui Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu pun telah menetapkan bahawa 25 November merupakan hari menangani kekerasan terhadap wanita. Jadi kementerian kita melalui Jabatan Pembangunan Wanita tidak terkecuali untuk menganjurkan hari menangani kekerasan terhadap wanita sebenarnya. Dan salah satu inisiatif yang kita ambil adalah dengan penubuhan skop wajah ini jugalah. Jadi skop wajah inilah berperanan dalam komuniti menjalankan perkhidmatan psikososial dengan menerapkan ilmu-ilmu dan juga kemahiran kepada komuniti kita supaya berani melaporkan apa sebarang jenayah yang berlaku terhadap wanita dan juga dalam kalangan komuniti mereka lah maksudnya. Dan untuk makluman, kalau ikutkan pada tahun 2021 kita mensasarkan 50,000 orang yang kita hendak santuni. 50,000 orang yang akan kita santuni di kalangan komuniti atau masyarakat. Tetapi kita telah melebihi daripada sasaran yang kita tetapkan, iaitu kita berjaya menyantuni seramai 74,715 orang individu yang kita santuni dalam masyarakat melalui aktiviti psikososial dan juga bimbingan. Inilah peranan yang dimainkan oleh skop wajah di dalam komuniti. Okey, dan selain itu juga kita ada melantik skop wajah kita dengan memperkasakan lagi skop wajah kita dengan melatih mereka melalui program skop wajah insaniah, di mana mereka ini telah dilantik sebagai pembantu pelindung kanak-kanak. Jadi mereka ini akan membantu bagi kes ataupun isu yang berkaitan dengan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan ataupun pemeliharaan dari kes penderaan, pengayaan dan juga pengabaian lah. Jadi kita tingkatkan lagi peranan skop wajah kita ni supaya handle juga kes-kes kanak-kanak dalam komuniti sebenarnya. Jika Puan boleh kongsikan juga apa di antara kes-kes yang pernah dikendalikan oleh skop wajah ini? Okey, sebenarnya banyak kes-kes yang skop wajah kita telah kendalikan. Salah satu mungkin saya boleh kongsikan di mana skop wajah kita telah pun menerima aduan daripada seorang wanita yang telah mengalami penderaan dari aspek emosi dan juga fizikal oleh suaminya, sehinggalah beliau dihalau keluar daripada rumah. So skop wajah kita telah mendengar dan memahami situasi yang berlaku serta merujuk kes tersebut, mangsa tersebut kepada Jabatan Agama Islam dan juga Mahkamah Syariah setelah wanita tersebut membuat keputusan untuk berpisah dengan suami dia lah. Dan turut terkesan adalah anak kepada wanita tersebut yang berusia 8 tahun yang mengalami tekanan dari aspek psikologi juga. Jadi kita telah mendapat kerjasama dengan pihak sekolah untuk menjalankan sesi kaunseling dan telah membantu mangsa tersebut merujuk mahkamah untuk mendapatkan hak penjagaan terhadap anak lah. So kes tersebut telah berjaya dan sekarang wanita tersebut telah pun berpisah dengan suami dan dia telah mendapat hak penjagaan anak lah. Alhamdulillah. Okey, kalau kita boleh lihat di atas meja ni ada juga modul skop wajah. Mungkin boleh Puan kongsikan apa di antara latihan dan juga kursus yang akan diajar kepada skop wajah ini? Ini adalah modul skop wajah yang pertama. Setiap ahli skop wajah kita akan latih mereka dari aspek kemahiran membantu ataupun kemahiran menolong. Dalam modul ini kita terapkan skop wajah dengan kemahiran EARS. EARS itu maksudnya EARS itu adalah empati, atensi, memberi perhatian, R itu adalah respon, S adalah sokongan. Jadi kita fikirkan bahawa skop wajah perlu ada kemahiran sebelum mereka ini membantu orang lain supaya orang yang dibantu itu merasa dirinya difahami. Betul. Ya. Jadi kemahiran tersebut kita terapkan kepada skop wajah melalui latihan yang kita laksanakan dan
slot lain juga kita fokuskan kepada informasi berkaitan dengan jenis-jenis jenayah yang biasanya berlaku kepada kaum wanita. Okey, bergerak ke hadapan, apa perancangan seterusnya daripada pihak Skot Wajah ini? Okey, untuk akan datang, perancangan kita adalah kita akan lebih mendekati komuniti melalui, maksudnya kita akan mempergiatkan lagi aktiviti psikososial kita kepada komuniti melalui program sumbang bakti Skot Wajah. Okey. Maksudnya kita akan terus mendekati, maksudnya ke akar umbi di mana Skot Wajah itu berada, maksudnya dia akan menemui komuniti mereka di tempat mereka, sebab mereka sahaja yang tahu apa yang berlaku dalam komuniti mereka lah. Begitu juga dengan semarak Skot Wajah. Jadi semarak Skot Wajah ini kita akan perluaskan maklumat berkaitan dengan Skot Wajah kepada ketua-ketua komuniti. Okey. Jadi ketua-ketua komuniti ni adalah orang yang paling dekat dengan komuniti dan orang yang biasanya tempat komuniti itu datang untuk berkongsi masalah mereka. Okey, jadi kepada anda yang berminat untuk menjadi sukarelawan Skot Wajah ini, boleh terus saja scan ataupun imbas QR code yang tertera di sini, ataupun boleh terus saja layari laman sesawang yang tertera di kaca TV anda. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Zaitun Mamat, Pengarah Bahagian Pembangunan Psikologi Jabatan Pembangunan Wanita, kerana sudah berkongsi bersama dengan kami mengenai Skot Wajah. Terima kasih Puan. Sama-sama. Okey, seterusnya kita nak ke Johor pula. Ini untuk cerita pagi Johor, program Bubur Lambuk Pandu Lalu Johor FM. Terus saja bersama dengan rakan kita di sana, Nur Maisara. Silakan Maisara. Baik, terima kasih Syafiqah. Untuk pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda semua tentang aktiviti yang diadakan oleh Johor FM pada hari ini, iaitu memasak bubur lambuk yang akan diagihkan secara pandu lalu kepada seluruh warga Johor bermula pukul 2.30 petang ini. Jadi, kalau anda lihat di belakang saya, sebenarnya program ini, aktiviti rewang ini telah bermula sejak beberapa hari lalu. Dan program pandu lalu bubur lambuk pula akan bermula pada hari ini dan esok. Jadi, untuk kita tahu dengan lebih lanjut, bersama saya adalah Pengarah RTM Johor, Encik Azman Hashim. Okey, baik. Mungkin Encik boleh kongsikan dengan penonton berkenaan dengan perjalanan program yang diadakan. Okey, terima kasih Mas Sarah. Okey, seperti mana yang Mas Sarah beritahu tadi, program kita ni dah bermula beberapa hari lepas dengan aktiviti kita membeli barang-barang keperluan bagi menyediakan bubur lambuk ni. Dan aktiviti kita yang sebenar bermula pada hari semalam, hari Ahad, yang mana kita telah memulakan rewang kita, yang mana kita telah berkampung seharian di RTM Johor ni, yang mana kita melibatkan kesemua kaki tangan Johor FM. Kita libatkan semua bahagian-bahagian di Johor FM ini, iaitu bahagian kejuruteraan, bahagian rancangan, bahagian pentadbiran. Mereka sama-sama bekerjasama dalam aktiviti rewang yang kita adakan pada semalam. Dan semalam saya difahamkan mereka ada yang berjaga sampai lewat pagi untuk memulakan aktiviti memasak bubur lambuk yang kita adakan, yang kita nampak pada pagi ini. Oh, okey, baik. Mungkin Encik Azman boleh ceritakan pula apakah keistimewaan program yang diadakan pada kali ini? Okey, ada beberapa keistimewaan yang saya nampak sebagai orang baru di Johor FM ni, dan yang pertama kali terlibat dengan aktiviti bubur lambuk, penyediaan bubur lambuk ni, saya amat teruja lah. Dan apa yang saya nampak keistimewaan pada kali ini ialah kita menyediakan 21 periuk bubur lambuk untuk 2 hari. Yang mana selalunya kita sediakan 20 periuk. Jadi pada kali ini kita sediakan 21 periuk bersempena dengan 21 tahun penganjuran program bubur lambuk pandu lalu ni di Johor FM. Jadi itu salah satunya. Yang keduanya, kita pada kali ini kita melibatkan beberapa agensi luar dalam program memasak bubur lambuk ini. Antaranya kita ada menjemput
daripada Askar Timbalan Setia Negeri Johor, Balai Bomba Lakin dan juga daripada Bank Simpanan Nasional. Jadi mereka sama-sama yang mana kita lihat pada pagi ini, mereka ada bersama-sama kita dalam memasak bubur lambuk. Seterusnya, okey, baik. Terima kasih Encik atas perkongsian tersebut. Diharapkan program yang berlangsung selama 2 hari ini berjaya, dan kepada seluruh rakyat Johor, jangan lupa lepaskan peluang anda semua untuk datang ke Johor FM pada hari ini dan esok bermula pukul 2.30 petang untuk dapatkan bubur lambuk. Okey, jadi kita kembali kepada Syafiqah dan Munawar di studio Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Maisara. Itu dia program bersempena Ramadan ini di Johor. Pandu lalu bubur lambuk. Wow, cukup meriah dan sepasti ada lagi yang lagi meriah. Syafiqah, yang ingin kita war-warkan kepada anda iaitu berkenaan program Iftar Madani bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan berlangsung tak lama lagi. Okey, jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai program ini, kita terus saja bersama dengan tetamu Dr. Haji Ruslan Said, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Jadi ini berkaitan dengan Majlis Iftar Madani. Sebut sedikit mengenai majlis tersebut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Majlis Iftar Madani merupakan satu idea baru yang kita perkenalkan pada tahun ini dan kita singkatkan menjadi MIM 204. Majlis Iftar Madani. Jadi program ini kita punya tujuan kita, objektif kita adalah untuk memberi peluang kepada rakyat bersama-sama dengan Amat Berhormat Perdana Menteri. Di mana kebersamaan kita berkongsi rezeki dalam majlis yang kita anjurkan nanti. Dan seterusnya juga ini merupakan peluang untuk agensi kerajaan mendekati, mendampingi, menyantuni rakyat bersama-sama dengan Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita nak melihat sendiri kondisi masyarakat sekarang ini macam mana. Dan ini merupakan untuk menyuburkan rahmah dan juga persatuan di kalangan rakyat di Malaysia. Dan insya-Allah kita akan adakan program ini pada 28 Mac, tak lama lagi insya-Allah pada hari kami, dan kebetulannya 17 Ramadan itu merupakan nuzul Quran, hari cuti umum lah. Dan tempat yang kita akan adakan adalah di dataran Putra, berdepan dengan Masjid Putra, Putrajaya. Dan kita target kita adalah tumpuan kita untuk memastikan tetamu-tetamu yang akan hadir nanti sekitar target kita adalah 10,000 orang. InsyaAllah. Dengan ruang yang ada itu kita harap ianya dapat membantu untuk sesuaikan dengan jumlah kita punya tetamu lah. Dan kita juga di sini jemputan-jemputan yang kita adakan adalah melibatkan agensi kerajaan, itu pastilah. Dan sebenarnya kita lebih terbuka kepada semua orang. Jadi kita, konsep kita adalah majlis iftar secara terbuka, secara santai-santai. Kita tidak ada kemah macam di lapangan, macam di padang juga. Itu insya-Allah kita harapkan pada hari tersebut, memandangkan cuaca sekarang ni tidak menentu juga. Tapi insya-Allah mudah-mudahan pada hari itu cuacanya bagus. Tapi kita juga ada backup sebab ini biasalah sebab kita ramalan tu dan kita perlu ada persiapan. Sekiranya hujan, cuaca tidak mengizinkan, kita akan bergerak langsung ke dalam Masjid Putra. Kerana muatan di situ juga cukup untuk menampung jumlah yang ada. Dan konsep kita juga adalah lebih santai-santai, di mana di samping juadah yang kita sediakan, kita juga mengharapkan sebab ini lebih terbuka, keluarga boleh datang sama dengan ahli keluarga untuk berbuka bersama dengan PM. Itu konsep kita. Itu pasti jadi tumpuan sebab insya-Allah mudah-mudahan untuk berbuka puasa bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita dah tahu lokasinya, tarikhnya, masanya. Sekarang ni pasti yang penonton juga nak tahu apa antara pengisian-pengisian lain yang disediakan sepanjang majlis iftar tersebut. Okey, insya-Allah kita bermula pada jam 5.30 petang dan di situ ada persembahan daripada beberapa artis untuk kata welcome sambil-sambil menunggu ketibaan
tetamu-tetamu jemputan dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita juga ada tazkirah santai. Yang masuk tazkirah santai ni kita lebih semak santai lah yang berkaitan dengan manfaat-manfaat ataupun kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Dan kita juga ada tausiah khas sebelum iftar ini yang akan disampaikan oleh tetamu jemputan kita. Dan sudah pastilah juga biasanya kelazimannya akan ada sumbangan kepada golongan asnaf yang ada di sekitar Putrajaya yang akan hadir bersama-sama pada hari itu. Jadi kalau kita lihat kepada program kita sebenarnya memang lebih sangat-sangat santai. Kita pun nak supaya rakyat lebih rasa dekat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga kepimpinan kerajaan melalui program ini. Jadi kita tak nak nampak rasmi program sebab kita pun pakaian pun dia smart casual. Jadi santai saja. Kalau datang dengan keluarga juga santai-santai. Kita amat-amat mengalu-alukan. Dan sebetulnya kita juga target adalah untuk pelancong-pelancong. Sebab ini juga produk pelancongan. Bagaimanakah suasana iftar kita di Malaysia dan terbuka kepada pelancong. Dan kita juga cuba hubungi dengan pihak Motek untuk wawarkan kita punya program ini. Jadi sesiapa pun boleh datang, pelancong boleh datang. Dan kita juga jemputan juga kepada masyarakat non-Muslim untuk bersama-sama. Sebab kalau kita perhatikan kehadiran di bazar-bazar Ramadan sekarang ni banyak di kalangan non-Muslim yang juga bersama-sama untuk menikmati juadah yang ada. Jadi mungkin cuma apa yang kita ada, juadah tu tidaklah seberapa. Tetapi itulah yang bersama-sama rakyat, kepimpinan kerajaan, kita makan benda yang sama. InsyaAllah. Juadah tu nombor 2. Pengalaman manis bakal berbuka puasa bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu pasti akan menjadi satu memori yang cukup indah untuk para pengunjung nanti. Jadi selain daripada pihak JAKIM sendiri, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pada kali ini? Okey, sebetulnya kita punya program ini adalah merupakan anjuran JAKIM bersama dengan Perbadanan Putrajaya. Itu kita punya penganjur utama. Dan dengan kerjasama daripada semua agensi-agensi di bawah Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Kita ada 14 agensi dan rakan strategi kita adalah merupakan Tenaga Nasional Berhad TNB dan juga PPZ. Jadi inilah mereka-mereka yang banyak menyokong kita dan banyak lagi pihak-pihak lain yang insya-Allah. Kerana bila kita menyebut jumlah tetamunya 10,000 semestinya akan melibatkan banyak kos lah. Itu kita cuba hadkan juga. Sebab kita lebih nak menampakkan kesederhanaan. Kesederhanaan walaupun kita iftar bersama dengan jumlah yang ramai, tetapi kesederhanaan itulah kita kena miliki. Kerana langkah jimat cermat itu penting untuk kita hayati dalam bulan Ramadan ini. Okey, Doktor, bila kita menyatakan majlis iftar secara terbuka dan juga santai ini, pastinya penonton nak tahu juga bagaimana dari segi hidangan makanan, adakah secara buffet ataupun bungkus ataupun bagaimana? Kita sebetulnya yang ini kita bagi memudahkan persiapan, kita bungkus siap-siap lah. Maksudnya kita sediakan jumlah yang dengan makanannya, kuihnya, buahnya, airnya, itu simple, mudah nak makan, mudah nak uruskan kebersihan dan sebagainya. Dan satu lagi saya nak maklumkan di sini kepada mereka yang penonton di luar sana yang berhajat untuk hadir, pastinya dalam jumlah yang ramai masalah pergerakan transport. Logistiknya. Kita ada shuttle bus yang disediakan oleh pihak Perbadanan Putrajaya. Kita ada 2 zon. Zon yang pertama dekat bulatan dekat GPM dan zon yang kedua hanyalah di Putrajaya Holding. Itu ada parking area di situ dan shuttle bus akan bawa semua pengunjung untuk hadir ke dataran lah. Sebab kita akan dikawal oleh trafik untuk pergerakan masuk ke situ.
Jadi itu dia Majlis Iftar Madani. Jadi kepada anda yang berkesempatan untuk hari nanti, bolehlah datang beramai-ramai. Santai-santai sahaja. Dengan konsep terbuka yang akan dilaksanakan. Jadi kepada anda, hari Khamis ini akan dilaksanakan Majlis Iftar Madani ini cukup istimewa. Hari cuti umum pula tu. Ya, betul. Boleh ajak kawan-kawan dan juga ahli keluarga untuk kita bersama-sama meraihkannya bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri. Ya, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Haji Ruslan Said, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih, Doktor. Ya, sama. Kepada anda pula, hari ini sedang berlangsung sekarang ini Fiesta Raya 2024 bertempat di foyer Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media. Datang ramai-ramai. Saya sempat intai tadi, bukan setakat ada pakaian raya, biskut raya, tetapi ada juga jualan agro madani. Nak beli ikan ke daging ke ayam ke telur, semuanya ada pada harga yang lebih murah. Okey, jom. Lepas ni kita terus ke sana. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami bermula jam 8 hingga 10 pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Saya Syafiqah Ishak. Dan saya Munawar Azmi, mewakili kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia dan juga penerbit Suzila Abdul Ghani mengucapkan terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Tiada tulang yang bergetar. Tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Hold up, lupakan semua yang dah berlalu. Tengok depan kan kau ada aku. Janji padaku kau takkan pergi. Tetap di sini, jangan biar